A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita berjumpa pada hari Ahad. Hari Ahad untuk kelas bimbingan saudara baru kita, KBSB, yang kita rencanakan untuk para mu'alaf atau saudara baru yang baru saja memeluk Islam, untuk mengenali Islam, untuk mendapatkan asas-asas Islam. Bagi saudara baru yang dah lama memeluk Islam pun tak ada masalah untuk belajar semula. Alhamdulillah. Jadi selamat pagi semua. Adam, okay, Alhamdulillah dah join lagi sekali ya. Sambil bekerja kah? Okey, Tuan Jeffrey kita Alhamdulillah dah masuk. Saya tak seorang lelaki pagi ni ya. Okey. InsyaAllah jangan tinggalkan saya seorang bersama yang muslimah ni ya, yang perempuan yang ini tadi. Okay, insyaAllah. Jadi kerana Allah pagi ini berusaha sekali lagi ya, Ustaz Syahrul kita ada aktiviti. Ustaz Muhammad Syahrul kita, dia ada perjumpaan guru-guru kafar. Kalau semalam dia ada ujian penilaian kelas kafar UPKK untuk pelajar-pelajar murid-murid beliau di sekolah agama. Hari ini dia ada perjumpaan guru-guru kafar. Jadi hari ini insyaAllah berusahakan sekali lagi bersama dengan kita semua untuk kelas kita hari ini. Jadi hari ini insyaAllah kita akan kembali kepada tauhid, topik tauhid kita dalam kita penghayatan melalui rukun iman. Okay, penghayatan melalui rukun iman. Okey, Layam Saga baru join, subhanallah. Okey, dia dapat ni tak? Kita cuba invite ni, orang baru juga, subhanallah. Elok kita ajak. Okey, alhamdulillah. Jadi kerana Allah, hari ini kita akan masuk topik beriman kepada Allah. Dalam rukun iman ada 6 rukun iman. Bagi saudara baru yang baru ni, kita ada 6 rukun iman. Alhamdulillah, saudara Robert bersama kita pagi ni lagi, sekali lagi alhamdulillah. Jadi majoriti lelaki ya pagi ni, subhanallah. Jadi satu rasa bangga juga lah sebagai seorang lelaki ya. Kita ramai-ramai dalam satu majlis ilmu. Selalu biasanya kita yang lelaki-lelaki ni pergi ke masjid kan, majlis ilmu dan sebagainya. Tapi dalam norma baru kita selalu sebut norma baru kan. Dalam norma baru kita belajar online. Jadi satu yang barulah. Okay. Tapi insyaAllah kita akan terus cukkan juga kelas bersemuka sebagaimana dimaklumkan semalam. Nanti kita akan adakan kelas bersama Ustaz Syahrul kita menggunakan kitab. Kita ada belajar guna kitab. Yang ni belajar secara online. Kita belajar guna kitab ni masih guna buku, buku-buku yang dikarang oleh ulama atau orang yang terpelajar atau alim yang sebelum kita ni. Kita belajar pada menggunakan kitab Hidayatul Sibyan. Hidayatul Sibyan. Jadi kitab yang sama ni Ustaz Amin Daud, kalau kenal lah Ustaz Amin Daud yang selalu berceramah di masjid-masjid di Miri pun guna kitab yang sama, mengajar di masjid-masjid. Jadi insyaAllah kita akan buat pengajian ni tadi di Pejabat Hidayah Center di kawasan Pasar Malam Sebekas. Pasar Malam Sebekas. Okey, subhanallah. Tuan Jeffrey kita ikut kelas sambil memandu. Hati-hati ya, hati-hati memandu. Jadi apapun sebelum kita teruskan majlis ilmu kita, elok kiranya sebagai seorang Muslim menggunakan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kerana Allah, Al-Fatihah sebagaimana kita sebutkan semalam adalah ibu kepada Al-Quran, adalah rumusan kepada Al-Quran yang mengandung seluruh mesej dalam Al-Quran. Jadi sebagai Muslim, macam saudara Layam, saudari Alia yang baru join kita pagi ni, atau yang baru bersyahadah, ini yang baru syahadah kita dalam sebulan daripada Oktober sampai November, baru join, alhamdulillah baru join kita. Jadi antara perkara yang seorang Muslim yang mualaf, dia kena kuasai Al-Fatihah ni tadi. Kalau kita tahu
MH370 MH370 sentiasa dibacakan Al-Fatihah, sedekahkan Al-Fatihah semoga dia. Jadi Al-Fatihah ni satu ayat yang sangat hebat, sangat kuat, sangat kuat dan hebat. Andai kata kita amal dan yakini setiap ayat, okay? Setiap ayat tu daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, kita hayati maksudnya dan amal dalam kehidupan sehari-hari, kita akan jadi hebat. Belum lagi satu Al-Quran, baru Al-Fatihah saja. Kalau kita yakin dengan Al-Fatihah itu sendiri, maka dia akan membentuk kita menjadi seorang manusia yang baik, manusia yang hebat. Okey. Jadi sebagaimana dipaparkan dekat skrin, ini ada suatu Fatihah. Jadi jangan ada alasan, saya tak pandai bahasa Arab. Tapi bahasa lagu Hindustan pandai, lagu Korea pandai, lagu Cina pandai. Jadi lagu dalam bahasa lain yang kita tak faham pun kita dah hafal dan nyanyikan. Jadi takkanlah bahasa Arab ni kita tak dapat kuasai. InsyaAllah kita belajar sedikit demi sedikit. Subhanallah, pagi ni ramai sekali lagi buat tahniah buat yang hadir. Jadi insyaAllah kita tepati masa, kita akan start kelas tepat jam 10 pagi supaya kita dapat habis sebelum 11.30. Sebelum 11.30. Jadi insyaAllah sebenarnya slide kita ni nampak banyak tapi sebenarnya nanti kita banyak perbincangan, banyak muhasabah diri. Jadi subhanallah, ni masuk Al-Fatihah. Bagi siapa yang tak hafal lagi maksud, dah hafal Al-Fatihah daripada awal kita bacakan tadi sampai ke hujung, cuba hafal juga dengan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Maksud itu selalu disebutkan, selalu dengar orang Islam sebut, walaupun kita baru umur Islam, selalu dengar orang sebut Bismillah kan, dengan nama Allah, Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Ada dua nama Allah yang disebutkan. Jadi kita sekurang-kurangnya hafal dulu hari ini Bismillahirrahmanirrahim, apa maksudnya? Dia ingatkan kita kepada apa? Ada nama-nama Allah, dua nama Allah, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ayat pertama ni adalah niat kita sehari-hari. Kenapa kita mulakan satu pekerjaan? Kenapa kita apa-apa yang kita buat? Kenapa kita kena ingat Allah? Sebab kalau kita nak jadikan setiap perbuatan kita untuk dapat pahala, untuk dapat kebaikan. Pahala ni macam dapat kebaikan yang diberikan oleh Allah, untuk dapat kebaikan daripada Allah, maka kita kena niatkan kerana Allah, niatkan kerana Tuhan. Allah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, yang maksudnya kalau dalam bahasa Melayu kita sebut Tuhan. Tuhan. Okay, nanti insyaAllah kita akan huraikan lagi. Jadi sebelum mana-mana majlis ilmu hari ini, Bro Syah, boleh panggil diri Bro Syah. Mungkin bagi yang baru, Bro Syah perkenalkan diri dahulu. Nama diberi Syahriman bin Haji Syukarmin. Bunyi nama Jawa, memang keturunan Jawa. Bapaknya Jawa campur Cina. Mak pula Mamak campur Melayu dan Melanau. Jadi ada 5 campuran, subhanallah. Tapi apapun, anak Sarawak, lahir kat Kuching, dah 2 tahun lah, 2 tahun lebih menetap di Miri, insyaAllah terus menetaplah bersama isteri dan anak-anak, insyaAllah. Jadi sebelum ni, actually masih lagi sampai hujung bulan ni, Bro Syah bekerja di Pejabat Agama bahagian Miri sebagai pegawai Zon Utara bahagian pendidikan untuk Majlis Islam Sarawak. Jadi Bro Syah jaga Zon Utara, maksudnya saya berada di Miri, kita jaga juga kat Bintu dan Imam. Itulah sampai hujung bulan ini sahaja. Sebab dipanggil semula ke Kuching, dan Alhamdulillah setelah lama sebagai sukarelawan Hidayah Center, Hidayah Center Foundation Miri, tahun ini bulan 12 ni secara rasminya kita akan melaksanakan Hidayah Center Foundation. Jadi kelas-kelas ni kita telah mulakan dari bulan 5 lagi. Bulan 5 lagi, waktu tengah PKP, tengah kita berkurung dan sebagainya, kita dah mulakan kelas-kelas ni. Tadilah ada rakaman-rakaman, ada rakaman kelas semua yang mana kita adakan secara dalam talian, secara online. Okay. Jadi insyaAllah nanti kalau ada yang nak berkenalan lebih lanjut, Bro Syah nak kata single 3 kot, tapi dah berkahwin, anaknya 3 orang, on the way nombor 4 lagi, on the way nombor 4. Jadi ni sekadar makluman saja, sekadar makluman. Jadi ada insyaAllah kita ada grup WhatsApp, kita ada grup Telegram. Apa-apa soalan, apa-apa kemusykilan, boleh tanya Bro Syah untuk kita bantu. Dan kita Hidayah Center, kita fokus kepada pendidikan dan juga kebajikan. Jadi kalau ada masalah kebajikan, Bro Syah boleh bantulah
untuk sekadar mampu untuk tunjukkan kepada Baitul Mal atau jabatan kebajikan yang ada di negeri ini, insyaAllah. Jadi kena Allah, tapi fokus kita kepada pendidikan tadi, pendidikan insyaAllah. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang Muslim, kita kena ada hubungan dengan Tuhan kita, dengan Allah, dengan Allah. Jadi jangan kita tinggalkan doa. Kalau dalam Islam, kita bezakan, kita ada bezakan sembahyang, solat dengan doa tadi. Kalau dalam agama-agama lain, okey, cara hidup lain, agama ni maksudnya cara hidup, ad-din, cara hidup. Okey. Agama lain, bila mana berdoa tadi, itulah sayang dia tadi, bila sebelum makan kita berdoa, bila ni berdoa, itulah macam ada upacara dia, itulah bila kita meminta satu doa tu tadi, itulah sembahyang dia orang. Tapi dalam Islam, bukan saja kita ada doa yang mana kita boleh berdoa bila-bila masa saja. Contohnya sebelum kita memulakan majlis ilmu, bila sebelum memulakan majlis ilmu, kita minta bantuan daripada Tuhan, Allah, untuk ini tadi, doa penerang hati. Lapangkan hati kita. Sekarang sebab hati kita ni gelap. Bila hati kita ni sebelum ni gelap, tak pernah fikirkan Tuhan, tak pernah fikirkan apa tujuan hidup kita, ke mana kita akan kembali, kita tak pernah ni. Kita minta Tuhan terangkan hati kita. Jadi ini adalah doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Moses, Nabi yang hebat, Nabi Ulul Azmi, antara Nabi-Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 25 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Okay. Nabi Musa, yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa ni adalah doa penerang hati. Selalu anak-anak kita macam cucu Tuan Jeffrey kita dalam masuk Islam, cucu beliau sekolah di sekolah agama, bila sebelum belajar memang baca doa ni. Kita atau kadang-kadang bila kita dengar ustaz-ustaz, termasuklah Bro Syah sendiri, kita minta Allah untuk terangkan hati kita sebelum kita sampaikan majlis ini. Jadi doa ni adalah satu senjata untuk orang Islam. Bila kita ada hubungan dengan Tuhan, kita yakin apa-apa permintaan kita, Tuhan akan makbulkan. Tuhan akan makbulkan ikut kebijaksanaan Allah sendiri. Kadang-kadang Tuhan tak bagi, kita minta sesuatu tapi Tuhan tak bagi, Tuhan tak bagi tapi dia bagi benda lain. Dia bagi benda lain yang lebih baik atau yang dia tahu baik untuk kita. Jadi ini insya-Allah doa sebagai senjata kita. Jadi doa dengan solat. Jadi Islam tak cukup kalau kita sekadar berdoa sebelum makan, kan? Doa sebelum belajar. Tak cukup doa saja, kita kena sembahyang 5 waktu. Yang ini kita ceritakan dalam rukun Islam. Rukun Islam ada kewajipan. Rukun maksudnya benda yang wajib. Bagi yang mu'alaf yang baru sama kita, rukun maksudnya benda yang wajib. Macam rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Kita ada rukun negara. Rukun negara sebagai orang Malaysia, kita kena ada sifat-sifat ni. Kena ada sifat-sifat tu. Jadi dalam Islam, kita ada rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Bersyahadah, lafaz syahadah kita. Kemudian sembahyang kita, zakat, puasa dan tunaikan haji. Ini 5 perkara yang mana kita wajib sebagai seorang Muslim ada azam untuk tunaikan. Kena syahadah. Bagi orang masuk Islam, yang baru nak memeluk Islam, dia kena lafaz syahadah kepada ada saksi Muslim, kurang-kurangnya 2 orang. Sekurang saksi Muslim, sebab tu siapa yang datang pejabat agama, dia kena bawa seorang sahabat yang bakal bimbing dia, sama ada pasangan atau sahabat Muslim dia, untuk jadi saksi selain pada orang yang pejabat agama tu sendiri. Bila jadi 2 orang yang akan jadi saksi Muslim untuk dengar lafaz syahadah, sahkan dia sebagai seorang Muslim. Sahkan dia, kena dengar lafaz la asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang mana bagi orang yang lahir Islam, kita tak tanya dia Islam tak Islam, sebab kalau dia sembahyang, kita nampak dia sembahyang, dalam sembahyang tu sendiri kita ada lafaz syahadah tu, asyhadu la ilaha illallah, kita angkat jari selalunya dalam tahiyat akhir. InsyaAllah kalau belum belajar sembahyang, nanti kita akan ada kelas, boleh tanya Bro Syah, buat bertemu janji, kita jumpa kat pejabat atau kat masjid yang terdekat, masjid atau surau yang terdekat kat Miri ni. Kalau luar Miri kena tunggulah, luar Miri. Kalau dalam badan Miri, insyaAllah anytime kita boleh jumpa kat masjid dengan surau, insyaAllah. Jadi
InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita hari ini dengan topik beriman kepada Allah dengan doa penerang hati. Jadi yang dalam skrin sekarang ni kita tunjukkan ada tulisan Rumi, Rabbi shrah li sadri. Okay? Maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Tulis waisir li amri, waisir, dan mudahkanlah bagiku tugasku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Okay? Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Maksudnya lepaskan simpulan ni jangan kakulah, jangan gagap dalam bercakap tadi. Supaya ya qauli, supaya mereka faham perkataanku. Maksudnya tadi kat sini dalam contoh dalam hadis macam ni, orang yang tanya soalan Syah pun dapat faham, orang yang sampaikan macam ni sekarang ni faham juga orang yang mendengar. Ada soalan setakat ni? Okey. Jadi insyaAllah sama-sama kita amalkan doa ni. Doa ni boleh juga lepas solat pun boleh baca doa ni. Tak ada masalah. Sebab kita minta lapangkanlah dadaku. Kenapa kita tak tenang? Kenapa kita tak tenang? Sebab kita tak merayu, kita tak meluahkan kepada Allah. Kita tak meluah kepada Allah masalah kita. Masalah kita. Jadi kita minta Allah lapanglah dadaku, maksudnya dapat diberi kesabaran. Deep maksudnya lapang ni maksudnya sesuatu yang deep. Kita dapat mengadu kepada Allah, kita dapat lapangkan dalam kalian dan mudahkan segala urusan. Kita dunia sekarang ni orang hidup kita baca macam urusan kena beli barang barang sayur apa, ikan, ayam dan sebagainya, kena beli ni, lepas tu kena uruskan anak-anak mandi pagi macam pagi ni jadi kan, Bosya ada 3 orang anak, gunting rambut lagi, isteri anak gunting rambut, mandikan dan sebagainya. Jadi kita banyak urusan. Jadi kita minta kepada Allah mudahkan urusan kita sepagi-pagi. Dan pagi ni macam Bosya ada kelas macam ni, mudahkan urusan Bosya untuk sampaikan majlis ilmu macam ni. Okey. Ya, ada soalan dekat ni. Ni sebenarnya Allah rakamkan doa penerangan hati ni dalam Al-Quran. Doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa ni tadi, Allah ni bila Nabi Musa dengan saudara beliau Nabi Harun, 2 orang Nabi Nabi Musa dan Nabi Harun nak jumpa Fir'aun. Fir'aun siapa? Bapa angkat kepada Nabi Musa sendiri. Masa tu sangat menzalimi orang-orang di Mesir masa tu. Orang di Mesir, orang Arab masa tu sangat dizalimi, disuruh buat piramid dan sebagainya kan. Nanti kita akan cerita pasal piramid juga dalam kelas kita hari ini insya-Allah. Jadi kita baca doa penerang hati insya-Allah. Kemudian kita selalu baca doa ni juga. Doa ni pun kita selalu baca juga. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ada bahasa Ruminya, tapi kena belajar juga belajar baca dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Melayu dengan bahasa Arab dia ada beza. A saja dah ada berapa jenis sebutan. Huruf A saja. Kemudian kalau H pun ada 2 jenis sebutan. Kemudian banyak lagi lah kena belajar. Jadi insyaAllah kita sedikit demi sedikit dalam kita belajar Iqra atau untuk baca Al-Quran, dalam masa sama kita belajar kita asas-asas Islam tadi insyaAllah. Jadi ni doa kita. Allah selalunya orang Islam bila dia berdoa dia akan menadahkan tangan ke langit. Kita seolah-olah kita minta daripada Allah macam seorang yang minta rezeki. Jadi kita minta kepada Allah, bukanlah ke atasku hikmatmu, dan limpahkan ke atas kami hazanah rahmatmu. Wahai yang maha pemurah lagi maha ya arhamar rahimin, sama macam Bismillahirrahmanirrahim hujung dia. Jadi insyaAllah di sini kita bacakan, kalau dapat kita biasakan dia kelas-kelas hujung minggu kita akan baca 2 doa ni. Masing-masing kita cuba hafal masing-masing selain pada hafal yang ada dalam sembahyang. Ni doa-doa yang kita boleh bacakan juga, dan kita tambahkan doa-doa kita insyaAllah. Jadi insyaAllah pengisian kita pagi ini ada 3 macam. Jangan lupa nak tukar nombor dia sepatutnya yang rukun iman kita ni ada 1, 2 dan 3 lah. 3 perkara je. 3 perkara je kita nak kongsikan pagi ni. Tajuk kita hari ni adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah.
Bila beriman kepada Allah, sama-sama kita tengok, 6, kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun iman ada 6. Okey. Rukun iman maksudnya benda yang wajib. Iman ni tadi merujuk pada benda yang kita yakin, benda yang kita percaya, benda yang gaib. Kita tak nampak, walaupun kita tak nampak, kita tak tahu, kita tak nampak dan kita tak tahu, kita tak nampak dan kita tak tahu, tapi kita boleh belajar kenal melalui Nabi kita, belajar Nabi, daripada Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad, Nabi yang dihantar semua manusia. Kalau Nabi-Nabi sebelum ni dihantar untuk kaum-kaum tertentu saja, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa tidak dihantar untuk seluruh manusia, dihantar untuk Bani Israel, iaitu pun Bani yang sedikit saja di Palestin, di bumi Palestin kita, di bumi Palestin. Okay. Dihantar untuk satu kaum untuk menyambung apa yang Nabi Musa telah sampaikan. Bukan nak bawa ajaran baru, tapi dia hanya menyambung apa yang diajar oleh Nabi Musa sebelum ni. Tapi Nabi Muhammad yang datang selepas Nabi Isa 600 tahun kemudian, Nabi Muhammad lahir pada 570 Masihi dan dilantik pada usia 40 tahun pada 610 Masihi. Maka 610 Masihi tadi 600 tahun kemudian baru diangkat sebagai Nabi, nak sampaikan kembali Islam tadi. Ingat kembali Islam kepada manusia. Sebenarnya Islam ni daripada Nabi Adam ya. Bila maksud Islam itu sendiri maksudnya menyembah Tuhan, menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa sebenarnya semua menyeru, nabi-nabi menyeru kembalilah kepada Allah. Jangan sembah berhala, benda atau yang diciptakan, yang manusia ciptakan sendiri, Tuhan-Tuhan yang diciptakan, kisah-kisah dewa dan sebagainya kan, ini ciptaan hayalan manusia sendiri. Sedangkan kita sepatutnya kembali kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang sebenar, Tuhan yang sebenar. Sebab tu kalau kita tengok dekat dalam slide, dia ada Tuhan yang sebenar, melainkan Allah. Jadi ada 6 rukun iman. Ada 6 rukun iman. 6 rukun iman. Hari ini kita pergi yang pertama. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Tuhan itu sendiri. Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Tuhan yang pertama. Kedua, kita ada beriman kepada para malaikat. Kita percaya ada angels. Ada angels. Selain pada manusia, selain pada jin, hantu yang ada kat bumi ni. Islam kita percaya pada hantu juga, percaya pada jin juga. Tapi kita tak letakkan dalam rukun iman sebab tak perlu diimani sebab kita ikut apa yang Nabi ajar. Sebab jin hanyalah satu makhluk. Walaupun ada surah jin, surah Al-Jin dalam Al-Quran, surah Al-Jin kita tak perlu beriman kepada hantu-hantu sebab dia hanya ciptaan. Sama macam binatang, tumbuhan, bintang-bintang dan matahari, semua yang hidup atau mati kat dunia ni yang ada ciptaan ni, kita tak perlu beriman kepada yang selain yang telah ditentukan oleh Nabi kita. Jadi beriman kepada malaikat. Sebab apa? Ciptaan Allah, kalau kita tanyakan kenapa Allah tak ciptakan manusia dan jin ni tadi, semua Islam. Semua menyembah Allah sahaja. Sebab Allah dah ciptakan malaikat. Semua malaikat sangat taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan, taat pada Allah. Dia taat pada Allah. InsyaAllah kita akan masuk topik malaikat pada kelas-kelas akan datang. InsyaAllah kelas-kelas akan datang, kita akan masuk topik malaikat. Kemudian kita ada kitab-kitab suci. Kita tak nampak Al-Quran ni diturunkan. Kita tak nampak Injil ni message yang ada dalam Bible hari ni. Tapi kita tak katakan Bible tu Injil tapi ada message daripada Nabi Isa yang kata-katanya selari dengan apa yang disampaikan Al-Quran, yang kita katakan message Injil. Injil kita percaya bahawa Nabi Isa ada kitab dia sendiri, kitab ada ini sendiri, iaitu Injil tadi. Kemudian Nabi Musa ada Taurat dia, Taurat dia. Kemudian kalau yang sebelum-sebelum ni ada kitab-kitab. Kita yakin bahawa nabi-nabi yang dihantar, nabi-nabi dia menyampaikan kata-kata Tuhan. Dia menyampaikan kata-kata Tuhan, iaitu kitab suci ni tu. Jadi kita tak nampak tapi kita yakin ada. Jadi untuk kita sebagai orang Islam, kita kena belajar Al-Quran tu. Al-Quran tu sendiri satu kitab, satu buku yang tak ada buku yang macam Al-Quran tadi. InsyaAllah nanti lepas ni Coach akan perkenalkan Al-Quran tu tadi Mungkin yang baru masuk Islam, mungkin pernah dengar Al-Quran dan sebagainya, tapi tak pernah dengar fakta-fakta tentang Al-Quran tadi, insyaAllah. Kemudian rukun Islam yang keempat
rukun iman. Rukun iman. Jangan kita bezakan. Islam ni adalah undang-undang. Islam ni ada undang-undang, undang-undang atau peraturan yang kita kena lakukan. Okay. Iman tadi yang dalam hati. Ini dalam hati. Bila iman ni dalam hati, kita kena percayalah, kena belajar, kenal. Kita kena belajar, kenal, tambah ilmu. Sebab tambah ilmu mulai ajaran Nabi. Ajaran Nabi kita, apa yang Nabi cerita tentang Allah, tentang makan, tentang kitab-kitab, tentang Nabi-Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad, tentang hidup selepas mati. Kiamat ini dia, bila hancur semua dunia, ada hidup selepas mati. Kemudian tentang takdir Allah, takdir, ketentuan, takdir, ketentuan Allah. Kita sebut qada dan qadar. Kalau bahasa Arab dia qada dan qadar. Kalau bahasa Melayu dia sebut takdir saja, satu perkataan saja. Tapi dalam bahasa Arab kita sebut qada dan qadar. Qada dan qadar maksudnya ketetapan dan ketentuan. Ketetapan dan qadar. Qadar tu kita usahalah. Ikut usaha kita, ada kadarnya. Kadar bahasa Melayu, kadar masa, kadar jodoh kan. Ada jodoh panjang, ada jodoh pendek kan. Ada tak ada jodoh. Jadi ni semua ketentuan, takdir. Orang sebut takdir, takdir Tuhan. Jadi takdir, melompat pula. Kita pergi balik kepada Rasul tadi. Adanya Nabi-Nabi. Sebab hari ini kita tak jumpa Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita tak jumpa. 1400 tahun. Tak ada. Tapi kita yakin dia ada. Kita yakin Nabi Isa ada, Nabi Musa ada, Nabi Adam ada. Kita yakin semua Nabi. Ada banyak Nabi. Ada dikatakan 200,000 Nabi dihantar sebelum Nabi Muhammad. 200,000 Nabi dihantar. Dan Nabi Muhammad ni Nabi yang terakhir. Nabi yang di hati diutuskan. Oleh bila datang lengkap Islam ni dengan Al-Quran, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, ada hadis-hadis, Al-Quran dan Sunnah contoh, tak perlu, sebab tu kita duduk dalam akhir zaman, sebelum dunia ni hancur, sebelum dunia ni hancur kiamat, sebelum hancur kiamat, datang mesej yang menyeluruh. Jadi sebab tu kita tak ada Nabi. Kadang-kadang kita, kalau ada kata ada orang mengaku sebagai Nabi, maka tu Dajjal lah. Itulah Dajjal lah. Disebutkan orang yang dapat buat benda yang luar biasa, fitnah Dajjal. Kita belajar tentang kedatangan Dajjal sebelum hari kiamat, yang mana akan dikalahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Imam ni maksudnya ketua yang akan datang membetulkan salah silap yang fitnah yang berlaku akhir zaman sekarang ni. Jadi kita hari ini kadang-kadang kita tahu kezaliman yang berlaku dalam masyarakat kita, tapi kita tak ada kuasa untuk membetulkan keadaan ini. Tak ada betul kuasa untuk menyatakan. Yang dapat kita buat adalah sekali mengingati, buat dalam kemampuan kita. Kita dapat betulkan keluarga kita, sahabat kita, jiran kita. Jadi kita buat dalam. Tapi akan datang satu imam iaitu Imam Mahdi yang akan membetulkan segala-galanya. Ini beriman kepada hari kiamat, insyaAllah akan diceritakan lagi lah, diceritakan dalam kelas akan datang. Kemudian kita beriman kepada takdir tadi. Itu Rosyadah melompat tadi, jadi tak payah diulang lagi lah. Beriman kepada takdir. Jadi ini 6 perkara. Jadi hari ini apa yang kita masuk adalah beriman kepada Allah. Macam mana, soalkan diri masing-masing, macam mana kita nak yakin Tuhan tu ada? Macam mana kita nak yakin Tuhan tu ada? Okay. Jadi rukun Islam yang pertama, rukun Islam lagi, rukun iman. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam selalu tambah ke ujungnya Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan. Allah tu sebenarnya Tuhan dalam bahasa Melayu, dalam English God, dalam bahasa Iban Petara, dalam bahasa Cina Pencu, kan. Jadi apa pun perkataannya, kita merujuk kepada Tuhan, Tuhan Allah. Allah dalam bahasa Arab. Jadi Allah ni pun kata nama khas, kita kat Malaysia ni kata nama khas yang kita rujuk kepada Tuhan kita ni. Tuhan yang layak disembah, walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi kita yakin Tuhan ada. Nanti insyaAllah kita akan ceritakan bagaimana. Jadi Tuhan yang sebenar atau Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Okay. Jadi bila kita bersyahadah, bila mana kita bersyahadah, mungkin banyak yang sebelum ni datang syahadah tak tahu apa yang disebutkan, diulang je apa yang macam Berosyah selalu kat pejabat agama sebelum ni, diulang apa yang Berosyah cakap dalam sahaja, tapi maksud dia tak faham langsung. Jadi dalam syahadah kita ada asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua. Jadi kalau dipendekkan, tak perlu sebut saya bersumpah la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah yang kat skrin kita sekarang ni. Ya, kat skrin kita sekarang ni. There is none worthy of worship except Allah. And Muhammad is his messenger. Rasulullah yang dihantar. Allah yang dihantar oleh Allah. Muhammad orang yang dihantar oleh Allah untuk menyampaikan mesej kebenaran kepada kita. Jadi tak sah kita sebagai Muslim kalau kita tak yakin Muhammad sebagai Nabi kita atau Nabi atau orang yang kita rujuk untuk kenal kepada Allah. Kalau orang yang terdahulu, orang yang hidup pada zaman Nabi Isa, dia akan disebut Isa Rasulullah. Kalau Nabi Musa hidup pada zaman Musa Rasulullah. Jadi kita yang datang selepas Nabi Muhammad, kita akan sebut Muhammad Rasulullah. Jadi kembali kepada La ilaha illallah. Okay? La ilaha illallah. Kita sebut kat sini, tiada Tuhan yang disembah. Perkataan Allah ada dalam bahasa Arab, sebenarnya dia asal kata dasar dia adalah illah. Ilah tu maksudnya sembahan. Tak kira barang atau manusia. Bila kita sebut ilah benda yang disembah atau orang yang disembah. Sekarang ni ada dalam dunia hari ni ada manusia yang dijadikan Tuhan. Macam contohnya orang yang terlalu fanatik dengan bola sepak, tapi Diego Maradona tu boleh jadi Tuhan. Dahsyat manusia sekarang ni, manusia boleh jadi Tuhan. Okay. Kemudian ada yang artis, minat dengan apa nama artis Hindustan tu tadi. Ada seorang artis Hindustan ni tadi pun diangkat sampai level Tuhan. Dahsyat. Jadi sebab tu kita sebagai manusia yang diberikan akal fikiran, adakah manusia boleh jadi Tuhan? Manusia yang mati, manusia perlu makan, perlu minum kan? Perlu makan, minum, perlu bekerja, cari rezeki dan sebagainya. Adakah dia layak sebagai Tuhan? Jadi kita Islam jelas, Islam jelas apa kriteria sebagai Tuhan. Jadi kita beriman kepada Tuhan, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita balik kepada ada sifat 20, sifat 20 yang wajib kata Allah. Sebenarnya sifat Tuhan banyak. Sifat Tuhan ada banyak. Tapi yang ni yang wajib ada kepada Allah. Ni kira sebenarnya orang yang alim, orang yang mengetahui, yang belajar ya. Nabi mungkin tak ajar yang ni, tapi konsep tu dia ajar dalam mesej Al-Quran tu sendiri. Jadi kita kena yakin Allah tu ada, Tuhan tu ada. Boleh tak kita kata Tuhan tak ada? Kita tak boleh kata Tuhan tak ada kan. Kita kena yakin bahawa Tuhan ada, dia kena wujud, sentiasa ada, sentiasa wujud. Jadi ni kita sebut ni kat depan atas ni, ujung atas ni ada Allah wujud ada. Okay. Dalam bahasa Melayu pun ada istilah wujud kan. Ada perkataan wujud, pinjaman bahasa Arab. Pinjaman Arab maksudnya ada. Tuhan tu memang ada. Jadi insyaAllah hari ini kita tak ulang balik Sebenarnya sifat 20 ni kita dah buat pengajian. Sifat 20 ni dah pengajian sebelum ni. Jadi siapa-siapa yang baru join kita hari ini, nanti insyaAllah boleh tengok balik rakaman akidah, tentang akidah. Jadi kita ceritakan tentang sifat 20 ni tadi Jadi Allah wujud, Allah ni bukan sesuatu yang baru, dia sentiasa yang pertama. Dia yang pertama. Dalam semua cipta-cipta, takkanlah ciptaan ni tercipta dulu sebelum pencipta kan. Pencipta mesti wujudkan. Contohnya Brosyah sendiri yang buat kelas ni. Kalau Brosyah tak start kelas ni, tak adalah kelas ni kan. Jadi sebagai pencipta kelas ni, Brosyah kena ada dulu, barulah ada pencipta kelas kan. Jadi istilahnya Tuhan mesti ada dulu, dia mesti yang terdahulu. Tak ada yang dahulu daripada Tuhan itu sendiri. Okay. Tuhan sendiri kita yakin dia sebagai pencipta kita. Jadi insyaAllah. Okay. Alright. Jadi sifat-sifat ni insyaAllah ada huraian dia satu persatu. Kita tak boleh cakap contoh yang ke-9, Tuhan bodoh kan. Takkan kita kata Tuhan tak tahu kan. Tuhan tak tahu, Tuhan tak pandai, Tuhan ni. Tuhan yang paling pandai, Tuhan yang paling hebat. Paling hebat dan pandai kan. Jadi sebab tu dalam Islam kita selalu sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dalam bahasa Melayu lah. Tapi kalau kita translate bahasa Inggeris, Allah is great. Tuhan yang paling hebat. Tuhan yang paling hebat. Okey. Jadi sifat 20. Jadi kita yakin Allah ni ada tadi Allah ni ada. Kita beriman Allah ni ada. Sebab akal fikiran kita, anak-anak kita pun yang lahir, kita tengok budak-budak, dia akan percaya ada satu kuasa yang lebih tinggi, ada satu kuasa yang hebat. Dan kita diperkenalkan bergantung kepada mak bapak kita. Kalau mak bapak kita tadi perkenalkan agama sekian, maka dia yakin bahawa Tuhan yang sebenar tadi, yang hebat tadi
adalah benda-benda itu tadi. Tapi sedangkan kalau kita dalam Islam, walaupun kita tak nampak Allah, kita yakin pencipta tu ada. InsyaAllah kita akan jumpa Allah. Allah janji ya, kita akan berjumpa, dapat tengok Allah, dapat jumpa Allah dalam syurga nanti. Cuma sekarang ni kita, inilah ujiannya. Ujiannya kita diberi akal fikiran untuk meyakini Tuhan walaupun kita tak nampak, walaupun kita tapi kita dapat merasa kewujudannya, kita dapat merasa kewujudan Tuhan tu tadi. Sebab pastinya, ni selalu Bro Syah selalu ceritakan, dapat tak sesuatu tercipta sendiri. Manusia ni tercipta sendiri. Kita ni daripada unsur tanah, ada mineral dan sebagainya kan dalam badan kita. Ada unsur karbon tanah tadi, dan unsur air. Kita ada unsur air, dan kita ada elektrik juga. Dalam badan kita ada bioelektrik, otak kita yang menggerakkan semua anggota badan kita, ada bioelektrik. Semua komponen ini bersatu sendiri. Bersatu sendiri. Jantung kita tadi bergedegup sendiri dan sebagainya. Adakah dia secara, selalu bahasa Melayu kita sebut semula jadi. Semua je natural occurrence, dia terjadi sendiri. Adakah terjadi sendiri? Memang kalau kita manusia takkan terjadi. Handphone, contoh macam handphone ni, tak ada orang cipta, tiba-tiba terjadi sendiri. Tak mungkin kan? Tak mungkin. Jadi mesti ada sesuatu yang mentakdirkan. Dia proses secara semula jadi ke apa ke kan? Dia akan ditentukan oleh sesuatu. Jadi kita yakin bahawa Tuhanlah yang mencipta dan menentukan sesuatu. Tuhan takdirkan kita ada 10 jari. Tuhan takdirkan kita lahir dalam bangsa-bangsa tertentu. Macam Bro Syah ada 5 campuran ya. Tuhan yang telah takdirkan. Tuhan yang takdirkan. Bro Syah ni lahir kan, masa dalam kandungan ibu, adakah jadi lelaki atau jadi perempuan? Tuhan yang takdirkan. Itu beriman kepada takdir tadi. Beriman kepada takdir, nanti kita akan huraikan. Jadi ini beriman kepada Allah dulu. Jadi kita yakin bahawa Tuhan tu memang ada. Tuhan memang ada, memang mewujud. Cuma kita kenal tak kenal. Jadi sekarang ni, hari ini kita belajar kenal mengenali ya. Kenal mengenali dengan Tuhan kita. Yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Balik pada cerita nama Allah ni. Subhanahu wa ta'ala maksudnya Subhana maksudnya Maha Suci. Tuhan yang suci, dan Ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Wa tu maksudnya dan Maha Suci dan Maha Tinggi. Jadi itu maksud subhana. Kalau sebut Allah Ta'ala, tak apa subhana, tidak ada Allah yang Maha Tinggi. Kalau Azza wa Jalla, Allah yang Maha Perkasa. Dia yang hebat, perkasa dan Maha Agung. Azza wa Jalla. Jalla ni maksudnya yang agung, yang hebat. Okay? Agung yang hebat. Jadi ni gelaran-gelaran yang ditambah di belakang nama Tuhan Allah. Jadi kalau Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan keselamatan dan kesejahteraan, salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang maksud sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain kita bagi alaihi salam. Kesejahteraan, keselamatan ke atasnya. Alaihi salam. Salam maksudnya selamat. Salam maksudnya selamat. Sama lah kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam maksudnya salam sejahtera ke atas kamu semua. Kamu semua kum maksudnya jamaah. Kalau ikut seorang, assalamualaikum kalau lelaki. Kalau perempuan, assalamualaikum. Tapi kalau umum, assalamualaikum. Untuk ramai ya. Jadi kita diasakan kalau sama Islam, kita ada tanggungjawab. Setiap Muslim, kita ada tanggungjawab untuk sampaikan salam. Disunatkan. Dapat pahala kalau kita bagi greetings, bagi greetings pada kita jumpa saudara Islam kita doakan dia assalamualaikum. Dan orang yang dengar salam tadi wajib ke atasnya, bukannya sunat lagi, wajib kita doakan balik waalaikumsalam, dan kepadamu juga keselamatan, waalaikumsalam. Kita saling doa mendoakan. Jadi ini kita sebagai seorang Islam. Balik kepada cerita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah. Allah ada banyak-banyak nama. Banyak nama Allah. Sebenarnya lebih daripada 99 nama Allah kalau kita nak bagi nama. Tapi dalam Al-Quran dicatatkan hebat 100 kurang 1. 100 kurang 1. Ni nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah sendiri, nama Allah maksud ada Ar-Rahman, Ar-Rahim kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sampai yang last kali. Okay. Sampai yang last kali 99 nama Allah. Ni pun dah dikupas sebelum ni ya. Dalam kelas sebelum ni mungkin tak detail satu persatu, tapi insyaAllah mungkin kita ada nantilah kita akan
kelas akan datang, kelas selanjutan. Kelas selanjutan kita akan kenal satu persatu nama Allah. Mungkin insya-Allah. Tapi insya-Allah siapa yang nak belajar secara online dalam YouTube banyak kan, atau ada buku-buku yang khas yang memang cerita tentang asmaul husna ni, nama-nama yang terbaik. Bukan sekadar nama yang baik, nama yang terbaik. Nama yang terbaik memang untuk hak dia untuk Allah SWT. Bila sebut Ar-Rahman yang Maha Pemurah, kan Tuhan bagi kita hujan 3 hari 4 hari ni kan, ada keluar bil air tak? Tiba-tiba datang kat rumah keluar bil air kan, air turun terus menerus turun kan, untuk kita minum, untuk suburkan pokok-pokok bunga kita dan sebagainya, tanaman kita, sayur mayur dan sebagainya kan, ada keluar bil air tak? Tak ada kan. Allah Pemurah bagi free sahaja, bagi free saja walaupun kita tak minta pun, jadi itulah pemurahnya Allah. Islam tak Islam, Allah bagi semua. Matahari kan bagi lampu untuk dunia waktu siang, tak pernah keluar bil elektrik, kepada kita. Ni apa, sebab aku bagikan cahaya kan, tak ada. Jadi Allah bagi kita kesihatan, bagi kita mata untuk melihat, telinga mendengar, dapat ada diri rasa makan. Subhanallah, ada seorang sahabat, kita doakanlah siapa-siapa yang kena COVID ni tadi diberi kesembuhan. Sebab satu yang dahsyat, tiap-tiap orang lain kesannya, ada yang batuk tak berhenti lagi, ada yang sesama dan sebagainya, ada yang cerit-berit dan sebagainya. Tapi yang sahabat yang Rosha ni tadi, yang kat Kuching ni, dia seorang Cina Muslim. Kalau pernah dengar MACMA, kalau pernah dengar, Muslim Chinese Association Malaysia, okay, Malaysia MACMA, singkatan dia, satu persatuan untuk Cina Muslim. Kita Hidayah Center, kita terbuka, semua etnik masuk, tak ada masalah. Sama macam USK, Universiti Saudara kita yang dilantik oleh Majlis Islam Sarawak untuk menyantuni mu'alaf, buat kelas-kelas dan kebajikan dan sebagainya. Jadi Hidayah Center hadir daripada kita untuk kenalan untuk semua di selingan. Hidayah Center ni berdaftar di bawah Jabatan Perdana Menteri. Berdaftar ni. Tapi dia sebagai sebuah NGO yang bergerak di masyarakat sendiri. Jadi Brosha sendiri dengan Ustaz Syarul, kita dua orang yang dilantik untuk menggerakkan sukarelawan. Siapa-siapa yang nak sama-sama membimbing mu'alaf, dan mu'alaf tadi kita satukan, kita raikan, kita raikan. Sebab itulah macam Alia kita tadi, siapa lagi Layam tadi ada masih bersama kita. Dia dah keluar dah. Dah keluar dah. Masih bersama. Layam tadi tak tahu nama Islam dia apa. Tak masuk lagi. Layam tak masuk lagi Okey, tak masuk lagi. Dah jemput tapi tak masuk. Okey. Jadi tugas kita untuk follow up. Sebab pejabat agama Brosha dah 2 tahun lebih sebelum ni. 2 tahun lebih ni pejabat agama Islam bahagian ni sejak tahun 2019, sebelum COVID lagi. Okay. Jadi Alhamdulillah, atas kalau kita tengok orang yang jaga tentang pengislaman ada seorang saja di pejabat agama, Ustazah Nur Haiti Suhaidi. Jadi kalau hal pengislaman kena rujuk dia. Tapi insyaAllah di kaunter pejabat agama, kalau siapa-siapa nak masuk Islam, nak memeluk Islam, dia boleh membantu pengislaman. Tapi dari segi pendidikan, pejabat agama mengharapkan ni NGO tadi yang ada dalam masyarakat kita untuk follow up. Jadi yang dilantik secara rasmi memang usaha saudara kita. Selain pada usaha saudara kita, kita ada Hidayah Center ni tadi, insyaAllah. Ada lagi NGO lain, Hikmah, Yadim, dan masjid pun ada biro agama, masjid ada biro mu'alaf dia. Kalau contohnya masjid paling besar ni apa? Nama dia Masjid At-Taqwa dekat pasar tu tadi, dekat City Fan tu, Masjid At-Taqwa, dia orang ada biro mu'alaf. Dia boleh cari hajah syidah untuk kelas pengajian di masjid. Pengajian di masjid. Untuk online setakat ni, selain pada USK yang Miri ni, wallahu alam, Brosha tak jumpa lagi yang buat secara online. Tapi Bintulu aktif. Bintulu Kuching, dia orang aktif buat secara online juga. Ada nanti insyaAllah dalam grup WhatsApp kita, Komuniti Hidayah Miri, Komuniti Hidayah Miri yang kita satukan. Tak kira lah apa NGO kita, kita satukan semua mu'alaf-mu'alaf yang ada dalam ni tadi, dalam satu grup WhatsApp. InsyaAllah kalau dah penuh 296, buka grup WhatsApp kedua. InsyaAllah ada grup WhatsApp kedua sebenarnya untuk perempuan sahaja. Itu Brosha sendiri pun tak ada dalam grup tu. Jadi kita wujudkan ada grup WhatsApp ni untuk dapat info-info majlis-majlis ilmu atau bantuan-bantuan
apa ni, kebajikan yang ada lah. Macam contoh sebelumnya minggu lepas ni tadi ada agihan daging daripada Yapim. Ni satu lagi NGO Islam yang ada kat Miri, Yapim, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Yapim. Dia sedekahkan apa ni, daging sedekah untuk saudara baru kita. Jadi alhamdulillah ada ramai jugalah yang bagi nama dan dapat bantuan. Jadi tapi ada juga yang tak dapat. Jadi minta maaf kepada Brosha sebab dia orang minta nama saja, tak tahu pun yang dia orang tak hantar semuanya. Jadi itu insya-Allah kita usahakan bersama-sama. Terus tadi kita perlukan sukarelawan juga. Siapa-siapa yang ada kemampuan tolong juga, kalau ada program-program macam ni tolong hantar dan sebagainya. Sebelum ni kita ada bantuan pakaian pakai, kita ada gotong royong pejabat kita, pejabat media center. Sebab kalau harapan berusaha dengan Ustaz Syarul saja, memang besarlah tempat tu kan. Jadi mungkin nanti kita nak meraikan, nak hidupkan center kita, hidayah center kita, pusat hidayah kita, minta bantuan-bantuan semua untuk sama-sama untuk kita nanti. Jadi kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, kita kenal Allah daripada sifatnya tadi, daripada sifat ni tadi, kemudian kita tengok pada nama-nama ni. Ni insya-Allah kita kenal nama-namanya, di situ Al-Hamid yang terpuji. Yang terpuji dialah yang paling dipuji, Al-Hamid. Jadi insya-Allah di situ. Jadi macam mana kita kenal Allah? Jadi bila Allah ciptakan kita, takkan dia tak apa ni, tak bagi tahu kan, tak bagi tahu kat kita macam mana kita nak kenal dia. Macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana kita nak kenal Allah? Jadi dalam Al-Quran, Al-Quran ni macam mana? Al-Quran ni nanti lepas ni kita kenal kepada Al-Quran, kita kena balik kepada kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan, satu Quran tu disebut bacaan. Iqra. Iqra tu maksudnya bacalah. Bacalah. Quran tu maksudnya bacaan. Bacaan maksudnya sesuatu yang dibaca, bukannya sesuatu yang ditulis. Bukannya sesuatu yang ditulis. Jadi sesuatu yang dibaca. Jadi bila satu baca tu mesti ada kata-kata kan. Jadi kata-kata Tuhan. Disebutkan kata-kata Tuhan, itulah Al-Quran itu sendiri. Bila dikatakan kitab suci, kita kata itulah the word of God. The word of God. The word of God. Bila balik ke dua God, kita balik kepada Al-Quran. Kita sebagai orang Islam, kita kembali kepada Al-Quran. Sebenarnya orang Islam, orang Kristian dan orang Yahudi, tiga kaum ni, orang Islam tak kira lah apa bangsanya kan. Orang Kristian yang dikatakan percaya kepada pengikut Nabi Isa AS atau Jesus sendiri. Jadi Islam tak mengangkat sampai jadi level Tuhan. Okay. Tapi pengikut Nabi Isa sendiri, ada kitab-kitabnya, ada kitab-kitab dengan Taurat dia. Ini tiga kitab suci Al-Quran. Kitab suci yang ada, yang kita Islam tadi, nanti kita akan bincang beriman kepada kitab-kitab suci. Nanti kita akan bincang dia tu. Kita kembali pada Al-Quran dulu. Surah Yunus, Nabi Yunus. Yunus maksudnya seorang Nabi yang mana terkenal. Kalau Jonah atau Jonas dalam Bible, terkenal dengan peristiwa ikan, dimakan ikan paus, ikan zunnun. Ada orang kata bukan ikan paus, dia jenis ikan yang besar, zunnun. Ini surah dia lah, surah Yunus tadi. Jadi dalam surah Yunus ni, dia Allah satu Al-Quran ni tadi dia bukan cerita sikit sana sikit sini, cerita macam Yunus tadi cerita pasal Nabi Isa saja, tak ada. Dia macam Al-Quran ni bukan macam buku biasa. Kalau kita tengok Al-Quran, dia bukan macam buku biasa. Bukan buku biasa yang mana dalam surah Al-Baqarah apa sih, dia banyak cerita banyak benda. Banyak diceritakan, tapi dia boleh, sebab tu Al-Quran ni bila dikaji kan, dalam surah ni sebut macam ni, surah ni sebut macam ni kan, dia saling melengkapi. Walaupun di dalam yang berbeza, dia saling melengkapi dan tak ada kontradiksi. Tak ada kontradik Itu hebat kalau kita manusia yang cipta buku ni, buku yang ada 6,230, ada 100 bab, atau surah tadi, 114 bab, pasti ada kontradiksi ada ni kalau manusia yang ciptakan. Tapi oleh kerana Allah yang turunkan, ni adalah kata-kata Tuhan, mudah bagi Allah untuk buat satu buku tanpa kesilapan, tanpa keluar. Jadi Al-Quran ni dia tak akan kurang satu huruf pun. Allah sendiri yang jaga Al-Quran ni tadi. Dan kita tadi
dianjurkanlah supaya baca Al-Quran dalam bahasa Arab itu sendiri. Sebab tu kalau kita nak buat test ni, berusaha buat test sekarang ni, Alhamdulillahirrabbilalamin. Berusaha kat situ ada ubah satu huruf. Apa yang salah? Alhamdulillah, bukan lallah, lillah. A tadi berusaha, I tadi berusaha tukar jadi A. Kalau mana-mana orang Islam hafal Al-Fatihah, dia akan dapat dengar daripada bacaan tu sendiri, dia akan salah tu. Salah dari segi tulisan dan bacaan. Jadi kalau lal dengan lil ada beza maksudnya. Atas Allah bawa dengan Allah. Okay. Jadi ada beza. InsyaAllah. Jadi kita kembali kepada surah Yunus. Surah Yunus. Okay. Dalam surah Yunus, Kullin zuru maza fis samawati wal ard wa ma turunil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Yang ni Rosha tak jumpa dalam bahasa Melayu yang ada editing, tapi disebutkan kat sini, say, observe what is in the heaven and the earth, but to no avail will be the signs of warners to a people who do not believe. Jadi kat sini kalau dalam bahasa Melayu diterjemahkan, dia kurang bermaksud. Dia suruh, Allah suruh kita, macam mana kita nak kenal Allah? Allah suruh kita tengok apa yang ada di langit dan di bumi. Heaven tu maksudnya di langit lah. Di langit lah, apa yang ada di langit dan di bumi. Dia suruh kita tengok, perhatikan ciptaan dekat dunia ni. Kalau tengok langit dan bumi maksudnya segala-galanya lah. Segala-galanya kita yang ada kat bumi ni, atau kat langit, yang bintang-bintang, matahari dan sebagainya, kan? Itu yang di langit, even langit tu sendiri, ciptaan langit tu sendiri, kan? Suruh kita tengok sendiri, tengok semua tu tadi. Dan apa yang ke bumi, dan termasuk yang dalam bumi sekalipun, ulat-ulat, cacing-cacing dan lapisan-lapisan bumi yang ada, kan? Allah suruh tengok semua tu. InsyaAllah kita akan jumpa amaran atau tanda-tanda Allah. Tapi benda ni akan bermanfaat bagi orang yang tak yakin Tuhan tu ada. Tak yakin ada Tuhan tadi. Tapi bagi siapa yang yakin Tuhan ada, bagi siapa yakin bahawa Allah tu ada, Allah tu wujud, Allah tu yang mencipta segala-galanya, maka dia jumpa tanda-tanda. Dia akan jumpa tanda-tanda dan amaran Tuhan. Amaran Tuhan dalam segala yang diciptakan. Jadi dua kata kunci kat dalam ayat surah Yunus 101. Boleh buka Al-Quran. Buka Al-Quran. 101. Surah tu. Okay. Untuk dalam resam Usmani, kita ada lebih 600 muka surat. Resam Usmani ni tadi, maksudnya yang ditulis asal oleh Usman, ditulis asal, dikumpul semua orang yang hafal Quran zaman sahabat dulu, zaman sahabat lepas Nabi Muhammad, ada zaman sahabat yang tak ada Nabi masa tu. Sebab Al-Quran sebelum waktu zaman Nabi Muhammad, semua orang hafal Al-Quran ni, seorang hafal ni kan. Jadi dikumpul sahabat tuliskan Al-Quran, resam Usmani. Jadi resam Usmani tadi sejak dulu sampai sekarang sama kedudukannya, cuma ditambahlah tanda-tanda. Dulu mungkin tak ada tanda sebab dihafal, jadi dia tak ada tanda. Tapi orang Arab dia faham ini tanda atas, baris atas atau baris bawah dan sebagainya. Kita kan, jadi untuk memudahkan orang yang bukan Arab, ditambah tanda-tanda. Ditambah tanda-tanda macam yang kita tengok dalam ni tadi. Tapi huruf-huruf ni dari dulu sampai sekarang sama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni sentiasa digunakan. Masih digunakan sampai hari ini pun. Dan bahasa Arab Al-Quran dia macam satu level bahasa Arab yang sangat tinggi. Yang mana orang Arab, kita sebutkan ada Arab pasar, kan? Dia sebut Arab pasar dia ada level pasar yang tu bahasa biasa-biasa. Tapi bila sebut Al-Quran, disebut bahasa yang khusus, bahasa yang detail, yang terperinci, yang ada hukum, hakam, tajwid dan sebagainya, panjang pendeknya dan sebagainya. Kalau orang Arab dia sebelasah je lah, tak ada panjang pendek kan. Tapi bila dah biasa bercakap sehari-hari, maka dia orang faham. Tapi Al-Quran ni tadi, dia dalam satu bahasa yang tinggi, bahasa yang tinggi, yang mana boleh dipelajari. Bila datang Al-Quran ni tadi, bahasa Arab tu naik tinggi. Kadang-kadang orang yang duduk kat padang pasir, yang boleh yang berpindah randah, cari air dan sebagainya kan, boleh ada bahasa yang kesusahannya sangat tinggi bila datang Al-Quran. Sebab Al-Quran datang daripada Allah sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampai mana. Jadi sebab tu
orang terpegun. Waktu zaman Arab dulu dia terpegun bila datang Al-Quran. Macam mana boleh ada syair atau ada puisi kan, syair puisi yang hebat-hebat, yang message dalamnya deep. Benda-benda yang tak diketahui kan, benda yang meramal masa depan, benda yang ceritakan zaman-zaman dahulu. Sedangkan Nabi Muhammad tak pernah keluar daripada Mekah atau Madinah, tak pernah keluar. Nabi Muhammad tak pernah keluar daripada Mekah Madinah. Boleh tahu cerita yang kat Palestin, yang apa yang berlaku kat seluruh dunia kan. Apa yang berlaku kat seluruh dunia, apa kan, yang sebelum Nabi Muhammad, dia boleh ceritakan tentang Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Dia boleh ceritakan dalam Al-Quran tadi. Kalau bukan daripada Allah, daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang ceritakan sendiri. Macam tadi doa Nabi Musa. Macam mana Nabi Muhammad boleh tahu apa yang Nabi Musa minta kepada Allah sebelum dia berjumpa dengan bapa angkat dia tadi, Fir'aun tadi, bersama saudara dia Nabi Harun. Jadi macam mana jadi? Sebab kita yakin bahawa Allah tersampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Okay. Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad pun semua wahyu-wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril itu. Seorang malaikat yang banyak malaikat, tapi satu malaikat yang disampaikan untuk menyampaikan kata-kata Tuhan tadi, malaikat Jibril, Archangel Gabriel. Archangel Gabriel tadi. Jadi insya-Allah. Jadi inilah Al-Quran. Inilah Al-Quran. Pukul 11 hari kita ada setengah jam ni, 30 minit. Okey. Alright. Jadi ini yang kita tak tahu fakta-fakta awesome Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Jadi tanya diri masing-masing sekarang ni, tanya diri masing-masing hari ni, ada tak baca Al-Quran? Walaupun satu ayat setiap hari. Okay? Memang kita baca dalam sembahyang Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu memang ayat Quran. Tapi kita baca dan kita cuba tadabbur. Tadabbur ni maksudnya jadi kita baca terjemahan, kita baca tafsir, kita cuba amalkan dalam kehidupan kita seharian. Amalkan. Jadi kalau kita tengok 10 fakta ni tadi, mana fakta satu? Fakta satu, betul kan fakta. Okay. Al-Quran adalah kata-kata Allah. Ada kata-kata adalah perkataan Allah. Okay. Bukannya perkataan manusia. Yang mana jadi ayat yang ada ni 6,236 ayat. Kalau nak ingat nombor ni, ingat nombor Beckham atau nombor Ronaldo. Ingat nombor 23, depan 6, belakang 6. 6,236 ayat. Ada yang sebut 666 ni mungkin termasuk perkataan Bismillah. Atau bertambah 14 ni 114. 114 jadi genap pula kecuali 113. Tak dapat juga Ada sumber kata 66, tapi mungkin cara kiraan pecahan ayat dan sebagainya. Tapi kalau sebetulnya yang kalau bersama semua ni, kita ada 6,236 ayat. Tambahlah dalam suratul Fatihah ada 7 ayat, dalam suratul Baqarah ada 286 ayat, sampai suratul Nas ada 6 ayat kan? 4, 6, okay. 6 ayat. Nas ada 6 ayat. Campur semua ada 6,236 ayat. Cuma surah At-Taubah Surah At-Taubah tak ada bismillah. Surah At-Taubah tak ada bismillah, dan itu yang jadi kurang 113 jadi bismillah dalam Al-Quran. Ada 114 ayat lagi jadi yang ni betulkan fakta kita. Jadi ni fakta-fakta Al-Quran kita sebagai Muslim. Bila kita tahu benda ni, dia akan dapat meningkatkan keimanan kita, insya-Allah. Tambah ilmu, makin kenal, makin cinta, makin mengenali. Okey. Kemudian kalau kita nak cerita pasal undang-undang, apa-apa peraturan dalam hidup kita, kita akan balik kepada Al-Quran. Macam kita ceritakan semalam, kalau kita cerita semalam tentang apa? Tentang tayamum. Tayamum ni maksudnya bila tak ada air, kita ganti wuduk. Bila kalau dalam Kristian kita ada istilah baptize kan? Baptize, tapi dalam Islam kita ambil wuduk sebelum kita solat, sebelum kita semayang. Semua solat semayang, kita ambil wuduk. Tapi kalau tak ada air, kita ambil tayamum. Jadi apa peraturannya, apa syarat-syarat dia, apa rukunnya yang ada dalam ni tadi, kita belajar peraturan, kita kembali kepada Al-Quran. Bila tak ada air, Allah sebutkan gunakan tanah debu. Jangan guna telkom powder dia. Telkom powder. Rupa macam sama tapi tak sama tanah dengan ni. Jadi kita kena yakin bahawa ada unsur dalam tanah atau debu tadi dapat mensucikan, nak membersihkan bakteria dan sebagainya, insya-Allah. Jadi benda-benda macam ni lah semua kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Allah boleh tengok rakaman balik tentang tayamum semalam. Kemudian ni tiket syurga. Tiket syurga. Jadi Al-Quran ni tadi, bila mana orang yang ahli Qura'. Ahli Qura' ni orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran banyak, berjuta-juta manusia hafal Al-Quran daripada pertama ayat sampai hujung ayat. Tapi bila mana manusia bolehlah salah silap kan,
dia boleh salah silap dalam pembacaan. Itulah kita manusia ada check and balance lah. Check and balance kan, kita ada check and recheck kan. Jadi bila ada check and recheck, sebab tu kalau Al-Quran ni dibakar sekalipun, kita dapat tulis balik dengan bacaannya dan dengan ni, insyaAllah. Jadi kita usahakan untuk sama-sama dapat hafal Quran. Sekurang-kurangnya 2 juz. Sekarang 2 juz. Semua hidup kita 2 juz. Maksudnya 40 surat. Dalam Al-Quran, selain pada 114 surah tadi, dibagi dengan 20 muka surat. 1 juz kita ada 600 muka surat tadi kan. Jadi 30 juz darab 20, ni ada 600 muka surat lah. 600 muka surat tadi kan. 600 surat, 30 juz. Atas kurang 2 juz dalam Al-Quran. Jadi janganlah berpuas hati dengan dengan Al-Fatihah atau 3 kul saja. Yang hujung sekali dalam Al-Quran, 3 ayat terakhir, 111, 12 dengan 112, 13 dengan 14, surah 3 kul. Surah 3 kul. Jangan berpuas hati dengan surah tu saja. Kita kena banyak lagi surah. Macam doa tadi doa Nabi Musa tadi, doa Nabi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu dah ada 4 ayat kat situ. Ada 4 ayat kat situ. Kat situ dah sebahagian daripada Al-Quran yang kita perlu hafal banyak-banyaklah, hafal banyak-banyak insya-Allah. Jadi banyak dan kaedah Jibril tadi kita ulang-ulang disebutkan sini Al-Quran hafal 3 baris sehari, 5 waktu. Maksudnya dalam solat kita kalau dapat sentiasa baca Al-Quran juga. Baca lepas tu, lepas baca surah Al-Fatihah, kita akan baca ayat-ayat dalam Al-Quran untuk kita amalkan. Jadi insyaAllah kita beri Allah melalui mesej dalam Al-Quran ini. Baik. Ini jadi fakta-fakta lah untuk meningkatkan keyakinan bahawa kita kena ada hubungan kita dengan Allah melalui kata-kata Tuhan iaitu Al-Quran tadi 114 surah. Al-Quran bukannya tulis dalam setahun bukannya diturunkan dalam setahun, diturunkan dalam 23 tahun sepanjang hidup Nabi, 40 tahun sampai 63 tahun sampai sikit-sikit sampailah turun jadi Al-Quran tadi. Kalau manusia yang ciptakan pasti banyak salah silap kan, banyak salah silap dan dia bukan ditulis waktu zaman Nabi Muhammad, ditulis pada para sahabat Sayyidina Uthman. Okey, disemak semula ditulis semula tapi itulah ada tuduhan yang sebut kata Sayyidina Uthman ubah Al-Quran. Tapi tak, kalau ada kata diubah, pasti orang yang dikumpul, orang yang hafal Al-Quran zaman zaman Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni salah seorang pemimpin Islam selepas datang Nabi Muhammad, selepas wafat Nabi Muhammad. Wafat ni maksudnya meninggal dunia. Jadi kita sebut Nabi Muhammad mati, kita sebut Nabi Muhammad wafat. Nabi kita sebut, kita angkat dia sebagai raja kita atau pemimpin kita, maka kita sebut sebagai wafat. Wafat. Bila Nabi wafat, ganti oleh Amirul Mukminin yang baru. Amirul Mukminin ni orang yang memimpin, orang yang ketua kepada orang Islam, orang yang beriman. Amirul Mukminin ketua orang yang beriman, bermula dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar Al-Haddad, kemudian ni Sayyidina Uthman yang Al-Quran tadi, Bersam Uthmani yang dikumpul tadi bila mana banyak orang yang hafal Quran meninggal dalam perang-perang zaman tu. Bila orang sampaikan Islam, orang tentang kami ni ada berhala, ada Tuhan kami kan, dan Tuhan kami dan sebagainya. Kenapa kita nak ubah cara nenek moyang kita kan? Jadi sampai hari inilah sebenarnya, jadi memang mendapat tentangan ke orang isytihar perang kepada Nabi Muhammad atau kepada Islam itu sendiri. Maka zaman tu banyak berperang. Jadi Islam sampai kepada kita hari ini, Islam sampai kepada Malaysia, sampai kepada Sarawak hari ini bukan satu perjalanan mudah. Pasti banyak tentangan dan sebagainya. Tapi inilah mesej kebenaran. Inilah mesej, dan Islam sebenarnya tak dipaksa, tak perlu dipaksa untuk terima Islam. Sebab tu kalau kita tengok Islam kat Malaysia, kita tak larang orang nak pergi gereja, tak larang orang nak pergi church, tak larang orang nak pergi kuil dan sebagainya kan. Tapi bila masuk Islam, kena dengan rela hati. Dan sebab itulah jangan ada istilah bila dah masuk Islam, dah terima Islam, kata nak keluar daripada Islam. Sedangkan inilah kebenarannya. Sebab tu kena belajar tentang Islam ni. Jadi insyaAllah dalam tadi macam Bro Syah sebutkan tadi,
ada 25 Nabi yang disebutkan, dan Nabi paling banyak dalam Al-Quran disebutkan adalah Nabi Musa AS, 136 kali. Subhanallah. 136 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Isa disebutkan 29 kali. Nabi Nuh disebutkan 43 kali. Jadi ada dua Nabi yang lebih hebat daripada Nabi Isa, disebutkan banyak lagi. Nabi Muhammad sebenarnya Al-Quran ni tadi disampaikan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad, walaupun hanya disebutkan 4 kali atas nama dia sendiri. Tapi bila sebutkan kul huwallahu ahad, kul, katakanlah. Bila sahabat katakanlah kepada Allah sebut kepada siapa? Sebut pada Nabi Muhammad. Jadi maksudnya tadi, walaupun nama tak banyak disebut, tapi Al-Quran ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hebatlah Nabi kita, Nabi Muhammad kita, Nabi yang hebat, Nabi yang kita bersyukur jadi Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Musa sendiri, dia kata ni tadi dia nak jadi umat Nabi Muhammad ni tadi. Hebat. Nabi sendiri, antara Nabi Musa, ada hadis yang menyebutkan kalau dia masih ni jadi dia nak pilih untuk jadi umat Nabi Muhammad. Dan insyaAllah dia turun semula daripada syurga nanti, turun ke bumi, dia akan jadi umat Nabi Muhammad juga, ikut balik. Dia membenarkan ajaran Nabi Musa, dan dia akan membenarkan juga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Jadi ni muka yang terkenal lah, muka yang kontroversi juga, yang namanya Ustaz Zakir Naik, Ustaz Zakir Naik, iaitu Dr. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, yang banyak tadi. Bila kita sebutkan Al-Quran ni tadi, dah sampai kepada kita. Kenapa Allah tak turunkan Al-Quran ni 1400 tahun, baru turunkan 1400? Kenapa tak turunkan waktu zaman Nabi Adam? Dia kata sebab pada zaman tu kan penulisan belum ada, percetakan belum ada, dan manusia zaman sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad dia hantar kitab-kitab yang sesuai untuk zaman, dan hanya kita tengok macam mana Injil diubah, bagaimana Taurat diubah, kan? Bila mana manusia belum sedia, bila mana datang Nabi Muhammad, datang satu zaman yang mana kita inilah ilmu, zaman ilmu, zaman keilmuan. Dan bila kita tengok Al-Quran sendiri penuh fakta, penuh akademiknya, bila kita tengok secara akademik, inilah sebab itulah diturunkan. Sebab tu dalam Bible disebutkan dalam John, chapter of John, bersyarat ini, Ustaz Zakir Naik selalu quote daripada chapter of John tadi. Dia kata akan datang seorang, akan datang menyampaikan mesej kebenaran. Sesungguhnya sekarang ni kamu tak bersedia lagi. Kita pada Nabi Isa cerita kepada umatnya, orang-orang yang zaman yang pengikutnya, dia kata bahawa mesej kebenaran ni tadi, Al-Quran ni tadi, dia tak mampu lagi nak ni. Sebab tu Nabi-Nabi sebelum ni dia didatangkan dengan mujizat-mujizat, belah laut, sembuhkan yang hidup, yang mati, kan, unta daripada batu, dapat ditelan ikan paus tadi, kan, ikan nun tadi, ikan nun, Nabi Yunus ikan nun, Nabi Ibrahim diberikan mujizat untuk meyakinkan umat itu tadi bahawa ni adalah Nabi. Dan Nabi Muhammad bukan tak ada mujizat juga, ada mujizatnya. Tapi mujizat yang paling besar adalah Al-Quran tadi. Al-Quran yang mana kita kena belajar. Dan kalau orang nak tengok dari sudut bahasa, dari sudut sains dan sebagainya, pasti akan mendatangkan hidayah. Mendatangkan hidayah ni maksudnya mendatangkan petunjuk kepada kebenaran itu, insyaAllah. Okey, ada soalan setakat ni? Sebelum kita sama-sama menghayati apa yang Bro Syah nak kongsikan lepas ni, ya. Okay, insyaAllah. Okay, nampaknya Bro Syah ditinggalkan. Okey, orang rumah semua berjalan-jalan hari Ahad, subhanallah. Jadi apapun, kita teruskan kelas lagi sebentar, 11.30 kita tutup kelas. Okay. Jadi sebelum kita ceritakan tentang ni tadi, ada soalan tak setakat ni? Setakat pengisian dah sejam dah Bro Syah cakap, tak ada buka ruang untuk orang lain cakap. Insya-Allah. Ada orang nak kongsikan apa-apa? Pasal ni Ustaz, ada asyik kelas nama kelas ngaji ke apa? Kelas ngaji.
kelasnya insyaAllah kita usahakan. Untuk sekarang ni Hidayah Center, belum ada lagi lah. Yang ada kita buat kelas Iqra. Kelas Iqra untuk mengaji, ialah mengaji, kita kena kenal huruf dalam Al-Quran, apa tu bentuk bacaan dan sebagainya kan. Jadi, untuk kelas Iqra ada, untuk kelas mengaji belum lagi belum ada lagi. Ialah Jadi starting kita akan usaha. step Betul, kita starting macam mana nak membaca Al-Quran. Jadi bila sebut Iqra, kita ada buku-buku Iqra, buku Iqra yang telah diwakafkan oleh mu'alaf kita juga, atau saudara baru kita juga, yang siapa-siapa kalau kat sini nak buku tu, boleh tanya brochure lah, boleh message nanti ya. Buku warna pink, ada warna pink, ada satu buku warna biru, dan yang lain tu warna. Jadi buku ni tadi ada Iqra 1 sampai Iqra 6. Kalau dah sampai Iqra 4 tu dah sebenarnya dah boleh baca Al-Quran. Cuma sekarang ni kita belum kelas Al-Quran, tapi insyaAllah sebab kelas ada diadakan di masjid. Kalau kat masjid ada kelas-kelas Al-Quran, surau tadi jadi boleh join kat sana. Dan kita ada juga selain daripada Hidayah Center, kita ada usia saudara kita dekat Baitul Muslim dekat Lutong sana, dekat Lutong, tapi rasanya banyak untuk perempuan lah. Ada kelas-kelas mengaji juga, ada kelas-kelas mengaji untuk ni tadi Jadi boleh rujuk masjid-masjid yang besar, macam contohnya Masjid Arayan kat Permai. Dia orang ada kelas mengaji lah, guru-guru Al-Quran dia orang, Ustaz Mustafa, Ustaz Ahmad Zaidi, Syahrul Nizam mungkin dah dekat At-Taqwa. Jadi banyak lagi guru-guru Al-Quran yang dekat ini, Ustaz Azrul yang dekat Masjid Lutong sebagainya. Jadi kita ada kelas Al-Quran dekat masjid. Jadi untuk yang selain daripada kelas Al-Quran, setakat sekarang ni, Hidayah Center ada modul 3 tahap yang mana kita buat kelas secara online tadi. Dan insyaAllah kita ada kelas pengajian kitab menggunakan Hidayah Sebian secara semuka. Untuk kelas Iqra, sekarang ni sebelum ni ada Ustaz Azim yang belajar dekat Indonesia, yang belajar konsultan Islami. Dia ada buat kelas kelas Iqra tadi secara online juga, secara online. Yang tu nanti boleh tanya jugalah macam mana nak berhubungan Ustaz Azim kalau nak mula belajar Iqra tadi. Belajar kenal contohnya ayat dalam Al-Quran yang dalam skrin sekarang ni, Allahul ladzi khalaqas sab. Jadi nak baca ayat macam ni, baca ayat ni kena kenal huruf dulu. Macam mana bacaan tanda-tanda kan. Jadi dekat situ insya-Allah kita boleh mendalami Al-Quran. Tapi insyaAllah macam kelas-kelas kita sekarang ni, kita ada topik-topik yang mana kita kenali Allah, kenali Islam, apa undang-undang, apa-apa yang hikmah dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi bila kita balik kepada surah Yunus tadi, surah 10. Ini surah 10 tadi, 101, ayat 101, Allah perintahkan kita, Allah suruh kita untuk kenali Allah. Salah satu jalan untuk mengenali Allah adalah dengan tengok alam, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang di langit dan di bumi. Dan sebagai contoh ni Allah, kita doakan orang-orang yang buat infografik macam ni kan, dimudahkan lah. Jadi sains hari ni hanya dapat explain, hanya dapat melihat, kita perhatikan, lepas tu kita ukur, lepas tu kita buat andaian, hipotesis, kita buat analisis dan kesimpulan, hipotesis dan kesimpulan. Jadilah fakta sains kan. Tapi fakta sains tu boleh berubah mengikut apa andaian, mengikut apa pemerhatian yang dilihat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang ciptakan semua benda ni, pasti dia tahu macam mana proses penciptaan tu. Sebab tu sebelum dunia sains ni, yang 100 tahun kebelakangan ni lah, kita sebut dunia sains hari ni, 100 tahun kebelakangan ni, daripada kurun yang terakhir ni, kurun 1900 2000 ni tadi kan, zaman sains ni tadi, dunia ni. Sebelum ada sains ni tadi, Allah dah ceritakan 1400 tahun dulu, waktu zaman Nabi Muhammad macam mana bumi ni diciptakan. Bumi ni ada berapa lapisan. Dahsyat lah. Jadi dalam surah At-Talaq, surah Talaq ni maksudnya surah penceraian, surah tentang penceraian. Talaq tu maksudnya penceraian. Tapi dalam surah Talaq, Allah ceritakan tentang penciptaan 7 lapisan bumi tadi. Dahsyat lah. Sedangkan Nabi Muhammad macam mana dia boleh tengok bawah bumi? Belum ada
ilmu geologi ya, tengok gali bumi dan sebagainya kan. Jadi disebutkan ada 7 lapisan. 7 lapisan tadi kan. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi seperti itu. Allah dia sebutkan tentang langit, tentang bumi, berapa bilangan lapisan. Sedangkan kalau ikut mata kasar kita tengok tanah sekarang ni, tengok tanah sekarang macam mana kita nak tahu? Tengok dari atas tanah ada 7 lapisan bumi. Macam mana kita nak tahu? Kalau main perhati sajalah. Sebab itulah sains kan dia berubah-ubah. Sains tu berubah-ubah. Satu masa dulu manusia, kalau kita tengok hari ni lah, kalau kita tak belajar tentang sains lah, kita tak ada eksplorasi pergi angkasa lepas kan, kita tak akan tahu bumi ni bulat sebenarnya. Sfera, bentuk sfera bulat, bentuk sfera bulat. Kalau kita tengok daripada langit, kalau tengok langit, bumi, planet-planet berbentuk sfera, sfera bujur, sfera bujur, sfera yang bulat apa tu? Dia berbentuk sfera yang bujur, kan? Sfera yang bujur. Apa namanya? Sedangkan kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok buka pintu rumah, buka pintu atau tengok dari keluar tingkap kan, kita tengok keluar tingkap, tengok macam rata je bumi kan. Jadi satu masa dulu sains manusia dengan pemahaman dia, bumi ni rata. Bumi ni rata. Busy. Okay. Jadi kita tengok bagaimana Allah sebut 1400 tahun dahulu tentang lapis-lapis bumi dalam surah tu. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi seperti itu. Maksudnya sama macam langit tadi, 7 lapis juga. Jadi langit pun ada juga lapisan-lapisannya. Jadi kalau kita tengok langit macam satu je kan. Satu langit kan. Tapi sebenarnya langit tu ada 7 lapisan juga. Subhanallah. Jadi inilah hebatnya Al-Quran ni tadi. Walaupun Nabi Muhammad dia hanya ulang apa yang malaikat Jibril sampaikan kepada baginda. Zaman tu mungkin dia tak faham. Dia tak faham apa maksud 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Tapi disampaikan, diturunkan. Semoga orang kita sekarang ni, kita yang datang lepas Nabi Muhammad ni tadi, dapat faham, dapat menghayati kebenaran dalam Al-Quran ni tadi. Sebab tu Bro Syah sharekan banyak lagi fakta-fakta sains hari ni tengok sains ni membantu kita faham apa yang ciptaan Allah di langit dan kat bumi Jadi kalau kita tengok gunung-gunung sebagai pasak bumi. Dalam surah An-Naba, alam naj'alil arda mihada wa jibala awtada. Allah sebutkan dalam surah An-Naba, An-Naba maksudnya gunung. An-Naba Bro Syah pun tak ingat maksud An-Naba, adakah nama tempat dan sebagainya. Okay. Okey. Adakah ada soalan daripada Sarah Jeffrey? Siapa yang ada soalan boleh telefon atau minta dalam ruangan chat lupa nak bagi tahu. Akan kenapa surah At-Taubah? Surah At-Taubah apa? Surah At-Taubah saya dah bismillah yang Bro Syah sebutkan tadi. Okey. Maksudnya macam ni lah. Bismillah ada kisah perang. Sesuai dengan maksud ayat At-Taubah yang kedua sebenarnya. At-Taubah sendiri. Ayatnya saya dah bismillah. Jadi asbabun nuzul dalam ayat Al-Quran, Al-Quran ni sebab ayat tu diturunkan. Sebab bila cipta 23 tahun, ada peristiwa yang berlaku, maka turunlah ayat. Ada peristiwa yang berlaku, maka turunlah ayat. Jadi benda-benda macam ni kita kena belajar kan satu bidang untuk ni juga lah Tuan Jeffrey, kami minta izin mute lah. Mungkin mengganggu orang lain nak dengar apa yang diperjelaskan. Okey, jadi insyaAllah kelak boleh buka mikrofon lagi kalau ada soalan. Jadi kita tanda pasak tu maksudnya macam takuk. Bila kita belajar tentang lapisan bumi tadi, bawah bumi kita tahu ada lava. Maksudnya logam cecair yang sangat bila dah terlalu panas dalam perut bumi tadi, Allah kita tengok ciptakan macam ni bumi yang panas tadi boleh ada tanah yang bergerak atau kita sebutkan plate tektonik. Plate tektonik tu tadi, plate tektonik ada 6 berdua, kita ada 6 berdua, maksudnya 6 plate tektonik yang mana setiap kali bertemu dua plate tektonik akan hasil gunung. Sebenarnya macam Everest ada dua plate tektonik yang bertemu,
benua India dengan benua Asia. Okey, bertemu buat plate tektonik, maka terjadilah gunung Everest tadi. Gunung Everest. Jadi macam kita dekat Sarawak tu, dekat Borneo tu, kita ada gunung Kinabalu. Maka sebenarnya kita antara benua juga, antara benua-benua yang sambung menyambung tadi ada gunung-gunung. Gunung tu lah yang menahan bumi, menahan bumi, okey, sebagai pasak. Pasak tu dia menahan daripada bergerak. Bila mana ada bumi tadi, macam ni kita tahu ada macam paku kat bawah. Bayangkan Nabi Muhammad yang 1400 tahun dulu, yang dapat ditangkap adalah gunung-gunung pasir je. Gunung-gunung pasir yang dapat tengok dekat Arab Saudi kan, dekat Mesir, kat Arab Saudi, dekat Egypt. Yang dapat dengar gunung pasir je. Tapi macam ni boleh dalam Al-Quran disebutkan kat bawah yang tadi macam seolah-olah macam paku, macam pasak bumi. Sebab ialah kita tengok orang Jepun sangat menghormati gunung-gunung. Jangan diganggu, jangan diratakan, jangan dibelah, jangan dikacau lah gunung-gunung tu tadi. Tapi kita apa yang terjadi kat Sarawak, bukit-bukit diratakan. Dan akibatnya macam apa akibatnya? Kita lah banjir situ. Bila mana berubah bentuk muka bumi, maka kita yang terima akibatnya. Jadi sebabnya Al-Quran dah ceritakan gunung-gunung sebagai bila ada gempa bumi, landslide, tanah runtuh dan sebagainya, sebab kita kacau ekosistem yang sedia ada. Ekosistem yang sedia ada yang dunia tu sebenarnya stabil. Dunia tu sebenarnya stabil. Bila mana berlaku landslide, tanah runtuh dan sebagainya, banjir dan sebagainya, sebenarnya cara Allah untuk mengimbangkan kembali. Sebab dia Allah sebut sebenarnya segala musibah, segala kerosakan yang berlaku, puting beliung dan sebagainya, gempa bumi dan sebagainya, berlaku sebab tangan-tangan manusia sendiri. Kita sendiri yang pilih untuk merosakkan bumi itu tadi. Okay. Pokok-pokok semua ditebang dan sebagainya kan. Jadi itu semua cara-cara Allah mengimbangkan bumi. Jadi diceritakan 1400 tahun. Jadi bila kita tengok kan macam mana Allah ciptakan bumi dengan 7 lapisan, lepas tu gunung-gunung sebagai ini tadi, takkan takdir Tuhan tadi, takkan dia tercipta sendiri, secara rawak. Pastinya setiap yang berlaku, ada yang menentukan, ada yang menciptakan dan ada yang menentukan. Kan? Jadi bila benda ni terjadi dalam satu sistem, dia macam seolah satu sistem. Kalau kita manusia, kita yang program, macam Bro Syah sendiri orang komputer kan, kita yang programkan tadi, barulah terjadi kan. Barulah terjadi sistem tu tadi, login ke logout ke dan sebagainya kan. Kalau dalam komputer, kalau tak ada orang programkan butang login tu tadi, taklah butang login tu tak berfungsi. Bila butang tak dapat masalah, tak dapat masalah. Dia mesti ada orang yang programkan, mesti ada orang cipta kod tadi. Jadi inilah Allah, kita yakin bila kita tengok gunung ganang, kita tengok dengan lapisannya, kita yakin Allah. Jadi sebenarnya banyak lagi pakar-pakar sains yang tak sempatlah kita nak pergi satu ke satu. Mungkin nanti ada siri tentang Quran dan sains ni tadi. Jadi kalau kita tengok macam planet-planet tadi kan, planet-planet sekarang bumi ni tak ada benda yang pegang, kat bumi, tapi tengah terapung ke asal lepas, tapi dia berkitar pada paksinya. Siapa yang tentukan mereka? Tak ada tali yang memegang langit sekarang ni kan, tak ada yang pegang apa semua kan, tapi dia sentiasa berubah tanpa gagal. 365 hari pusing matahari kan, dia untuk pusing matahari 365 hari. Bulan setiap malam 24 jam akan muncul lagi bulan. Bulan sentiasa mengelilingi bumi tanpa gagal kan. Kita tengok sendiri bagaimana planet-planet tadi ada orbitnya. Jadi bila Allah sebut benda ni dalam Al-Quran, kita kembali pada Al-Quran. Allah sebut ni 1400 tahun dulu melalui Nabi Muhammad SAW, adanya benda macam ni. Kita hari ni kalau kita tengok bulan dan matahari, macam mana kita nak tahu dia tengah berpusing? Matahari ada paksi dia dalam galaksi kan, dalam matahari, dia pusing matahari. Dan matahari itu sendiri ada paksinya, dia pusing dalam satu galaksi kan. Kita sendiri bumi dia tengok bulan, macam mana kita nak tahu dengan hanya tengok daripada bumi ini saja? Kalau di zaman Nabi Muhammad tak ada teleskop dan sebagainya kan, nak tengok Hubble teleskop, nak tengok
ada bintang. Bintang ni adalah matahari kita adalah bintang, dan bintang tu ada planet-planet yang mengelilingi, ada orbit kan. Jadi macam mana kita nak tahu kalau kita tak memahati. Jadi memahati melalui sains. Jadi sebab tu tengok dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat 7, was-sama'i zatil hubuk, hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan, jalan-jalan, hubuk, mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya. Okey, betul lah, banyak ada yang macam asteroid, dikatakan asteroid atau meteoroid. Asteroid, meteoroid tu adalah bukannya planet-planet lah, planet-planet ada bintang. Asteroid dan meteoroid pun ada orbit dia sebenarnya, walaupun nampak macam rawak, tapi dia sebenarnya akan berpusing juga. Batu-batu yang terbang dalam galaksi, dia ada orbit dia juga, subhanallah. Jadi kita tengok maksudnya bukannya orbit ni tadi dalam galaksi, dalam kita, sistem solar kita, solar system kita, ada planet-planet, ada juga meteorite atau asteroid yang jatuh ke bumi dan sebagainya, yang jadi logam-logam kat bumi, logam-logam kat bumi. Jadi ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran ada sebutkan tentang logam-logam yang kita ada kat bumi ni, emas, timah, gangsa, sebenarnya bukan berasal daripada bumi, berasal daripada angkasa lepas. Jadi macam mana Al-Quran 1400 tahun dulu, benda tu kita jumpa kat bumi, dia boleh tahu asal usul dia sebenarnya daripada angkasa lepas. Daripada angkasa lepas. Diturunkan daripada langit, diturunkan daripada langit, subhanallah. Jadi kerana Allah, inilah Islam. Bila datang Islam, Islam telah melonjakkan ilmu sains. Bila datang Islam, Ibn Sina sendiri, bapa perubatan. Ibn Sina ni orang ahli akademik Islam, ahli ilmuwan Islam, bapa kepada perubatan yang first buat pembedahan dan sebagainya lah, yang buat pembedahan dan sebagainya. Maka di sinilah yang kita mengimani Al-Quran tadi sebagai kalam, kata-kata Tuhan yang tahu apa yang diciptakan. Dia hanya cerita semula apa yang diciptakan. Jadi mungkin sains hari ini mungkin pemerhatian dia salah. Contohnya orang argue, orang bidas tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia ini tadi tentang kulit, tentang kulit sendiri kan. Sakit tu sebenarnya pada kulit, itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi macam mana boleh diceritakan dalam Al-Quran tadi kan. Jadi ini ada banyak lah kejadian manusia tadi ya. Kita cari ni 6 proses kejadian manusia. Bayangkan sekarang ni kalau Brosya tanya dengan saudara-saudara muslimin dan muslimat yang ada dalam grup yang online sekarang ni kan, macam mana bayi terjadi dalam perut ibu kan. Kita tahu keluar dah 9 bulan dah keluar, tapi apa proses dia? Jadi diceritakan daripada segumpal darah kan, lepas tu daging tadi ada terbentuk tulang tadi diseliputi lagi dengan otot dan isi dan kulit dan sebagainya kan. Kemudian dah hasillah semua tadi 6 proses kejadian. 6 proses kejadian yang sifat ni tadi, 6 proses yang sifat sebelum terjadinya manusia. Jadi ada orang bidas kata tulang terjadi selepas. Jadi daging, kulit dulu apa semua, daging, otot dan sebagainya, baru ada tulang. Ada yang ikut pengertian, tapi ternyata tulang dulu terjadi, baru diseliputi oleh daging dan otot dan sebagainya tadi. Dibalutkan tulang-tulang tu tadi. Dibalutkan. Tulang tadi dibalutkan lagi. Mula jadi seketul daging. Kata ni tadi yang penciptaan bayi tu tadi, embryologi ya. Jadi ada orang yang bila baca benda ni, baca ayat ni, ayat dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-14, ayat yang ni tadi, bila dia kata macam mana Al-Quran ni, buku Al-Quran ni boleh cerita tentang embryologi. Embryologi. Dan ternyata ada orang yang kaji tentang pakar yang tadi, dia mengesahkan betul lah satu persatu 6 proses ni betul-betul terjadi. Ikut apa yang sepatutnya yang sains hari ini perhatikan di 1400 tahun. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita yakin adanya pencipta. Bila mana daripada kata-kata Tuhan tadi, kita yakin pencipta tu ada. Pencipta tu ada. Pastinya tak terjadi sendiri kan. Semua ada hukum dan peraturan untuk apa yang diciptakan. Subhanallah. Jadi setakat itu saja perkongsian. Rasanya banyak lagi kat sini Brosya sertakan apa-apa yang telah kita jumpa internet. Jadi
kalau ada soalan sekarang, okay, kita boleh buka. Okay, subhanallah, gunakan ruang dan peluang yang kita ada. Alia, okay, kita khaskan untuk Alia dengan Alia Suzy. Subhanallah, Alia Suzy kalau dapat buka mikrofon sekejap atau nak type soalan ke nak tanya apa-apa, insyaAllah persilakan. Kita utamakan mu'alaf yang baru nak kenal Islam, baru nak belajar jadi seorang Muslim, kan? Kita kena belajar selain pada baca Al-Quran, baca Iqra' tadi kan. Kita baca Al-Quran dan baca Iqra' dengan menggunakan ilmu Iqra', kena huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Hafal lagu tu dulu kan. Kenal bunyi dia dulu. Nanti baru kenal macam mana rupa huruf dan sebagainya kan. Jadi sebelum belajar tu, kita belajar juga yang lain. Kenangan Allah hari ni. Hari ni, Alhamdulillah, tahniah dapat masuk kelas bimbingan saudara baru. Saudara baru ni istilah yang kita gunakan orang yang baru memeluk Islam. Bukan lahir Islam tapi dia baru memeluk Islam. Mu'alaf ni khusus untuk orang yang baru nak kenal dengan Islam, baru nak belajar sembahyang, belajar apa Islam dan sebagainya. Jadi hari ini memang enamlah untuk saudari Alia kita kenal siapa Allah, siapa Tuhan kita. Jadi insyaAllah kalau ada soalan boleh type dalam apa kita punya ni tadi, chat. Telegram ni, hikmah guna Telegram ni tadi, kalau guna Google Meet dan guna Zoom, dia chat tak dapat nak baca balik kan. Tapi apa-apa kita tak dalam Telegram, insyaAllah kita boleh tengok balik soalan-soalan tu. Ni kan, tengok orang lain tanya, kita sama-sama belajar kan. Jadi insyaAllah. Ada tak soalan? Silakan. Alia masih bersama? Masih. Alhamdulillah, subhanallah. Alia dari mana Alia? Memang Miri ya? Memang Miri, tapi asal dari Ulu lah. Ulu Baram. Ulu Baram. Long Median. Long Wat. Long Wat. Okey, subhanallah. Orang Kenyah lah. Kayan. Kayan, subhanallah. Campur lah. Subhanallah. Campur apa? Iban. Campur Iban, subhanallah. Okey, tanya Ayah hari ni join kita sama-sama. Bila syahadah? Dalam Oktober ke dalam November? 5 hari bulan 10. Oh, subhanallah. Bulan lepas lah. Awal bulan lepas. Maksudnya sekarang dah sebulan 9 hari. Sebulan 9 hari ya. Sebulan 9 hari sebagai Muslim lah. Jadi Alhamdulillah, kita bila mana kita memeluk Islam, kita apa-apa salah silap kita yang sebelum-sebelum ni kita sebab Tuhan yang selain pada Allah, kita buat salah silap kita, Allah tak pandang. Tapi segala amal baik kita pernah baik dengan mak bapak kita baik dengan kawan kita baik dengan orang tua dan sebagainya, semua itu tadi dikira sebagai amal kita. Jadi hebatlah Allah pemurah, Allah bagi kita hidayah kepada Islam pada usia tak kira lah 20 lebih ke 30 lebih ke 40 lebih, tapi Allah bagi hidayah kita. Sebab itu kita yang Islam ni tadi, yang kita semua yang hadir hari ni, kita syukur Allah bagi kita petunjuk dalam hidup kita ni. Allah bagi petunjuk kepada Islam, sebab Islam ni lah kebenaran. Sebab bila kita sebut benar dan palsu, pasti benar tu takkan dapat dinafikan. Jadi kalau hari ni kita sebut, betul tak kita patut sembah Tuhan saja, bukan sembah selain daripada Tuhan. Memang semua orang akan setuju kan, tapi Tuhan yang macam mana? Jadi dalam Islam kita ada suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan Allah satu. Jadi Brosyah selalu sebut benda ni, katakan Allah satu. Sebab kalau dua, kita akan tanya soalan apa? Tuhan mana nak ikut? Tuhan satu ke Tuhan dua? Kita akan tanya soalan macam tu kan. Tapi Allah mudahkan, katakan Allah satu, tunggal. Allah ada satu je, dia tak ada anak. Itu ayat seterusnya, Allahus Samad, dan dia tempat bergantung semua yang diciptakan. Kita ni manusia, binatang, pokok, semua makhluk yang ada kan, dia bergantung dengan takdir Allah, bergantung dengan Allah. Allah kata hancur-hancurlah kita, Allah kata mati-matilah kita kan. Jadi kita semua bergantung dengan Tuhan, dan Tuhan tak bergantung dengan kita. Kalau kita manusia tak sembahyang sekalipun, Tuhan tak ada apa-apa. Tuhan dia berdiri dengan sendiri. Jadi Allahus Samad. Ini ayat kedua dalam suratul Ikhlas, surah 112. Bukalah Al-Quran, buka surah yang terakhir. Ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Maksudnya tadi kita tak akan tanya soalan siapa anak Tuhan, siapa isteri Tuhan, siapa nenek Tuhan, siapa cicit Tuhan dan sebagainya. Kita tak akan tanya. Tak ada istilah cerita dewa-dewa.
dan cerita dewa-dewa semua ni kerabat Tuhan, tak ada. Jadi Allah tidak beranak dan diperanakkan. Jadi Tuhan dia tak ada, kita tanya dia lelaki ke dia perempuan, tak ada. Kita tak ada tanya benda tu. Kita tak ada tanya benda tu. Jadi Allah tidak beranak dan diperanakkan. Jadi ini konsep dalam Islam. Kalau dia lelaki dengan perempuan, lelaki ada sifat dia, perempuan ada sifat dia kan. Tapi sifat Tuhan, itu tadi sifat 20 yang kita sebutkan. Allah berkata-kata, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha lihat, Allah yang pertama, tak ada yang dahulu daripada Allah wujud. Kita tak boleh kata Tuhan tak ada. Ini sifat 20 yang berusaha cerita awal tadi. Awal tadi ya. Jadi kita belajar sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, kita kenal nama-nama Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim kan. Pemurah sebab tak pernah dia charge kita apa-apa kan, dia bagi kita kelengkapan. Sebenarnya dunia ni dia cukup untuk semua manusia. Dunia ni kan, dia cukup untuk semua manusia. Tapi manusia ni je yang tamak kan. Manusia ni tamak. Kadang-kadang dia menindas orang lain, tak membantu orang lain. Dia ada simbol ni, dia tak membantu. Jadi kita je yang jadi buat benda tu jadi tak cukup. Okay. Alright. So ni kita belajar Allah SWT walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu ayat terakhir, ada 4 ayat ni kriteria siapa yang kita layak sembah sebagai Tuhan. Okay. Yang terakhir, tak ada benda yang sama dengan Allah. Tak ada benda yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada benda yang sama dengan Tuhan tadi. Kalau kita nak bayangkan, walaupun Tuhan sebut dalam Al-Quran, Tuhan ada tangan dengan Allah akan buat hukum dengan tangan dia sendiri kan. Kita tak dapat bayangkan tangan Allah macam tangan manusia. Tapi dia ada tangan, tapi tangan dia macam mana? Wallahualam, kita tak tahu. Tapi kita tahu tangan dia ada kan. Wajah Allah. Wajah tu wajhiyya lillazi fatara. Allah ada wajah. Tapi sekarang ni memang kita tak tahu macam mana wajah Allah. Tapi insyaAllah Allah akan tunjukkan bila kita masuk syurga nanti. Kalau kita masuk syurga, kita dapat menghadap Tuhan pencipta kita. Di sinilah ujiannya. Di sinilah ujiannya untuk kita kenal Allah. Walaupun kita tak hidup zaman Nabi Muhammad, kita tak ada Nabi antara kita, tapi kita ditinggalkan dengan ilmu, dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, ditinggalkan dengan orang-orang yang Islam tadi, kita lah penyampai Islam tadi. InsyaAllah. Okay. Ya insyaAllah, kalau boleh setiap satu Ahad luangkan masa, okay, 1 jam setengah saja. 1 jam setengah saja, atau kalau kita habis awal, kita habis awal lah. Kita habis awal, kita habis awal. Jadi 1 jam setengah saja untuk kita tambah ilmu. Tambah ilmu. Sebab bila kita tambah ilmu, barulah kita kenal dengan Islam tadi. Kenal Islam, barulah kita tak rasa terpaksa untuk sembahyang. Tak rasa terpaksa untuk tutup aurat. Tak rasa terpaksa untuk untuk puasa di bulan Ramadan 30 hari ya. 30 hari, 29 ke 30 hari, kita kena tahan lapar. Semua yang untuk manfaat kita. Semua untuk kita sendiri. Allah arahkan sesuatu untuk kebaikan kita, bukannya untuk kebaikan Allah. Allah dah hebat. Allah dah ni kan. Jadi Allah tak perlukan kita, tapi kita yang perlu sembahyang. Kita yang perlu keluarkan rezeki kita. Kalau kita tadi kan, duit kita simpan kita sendiri, siapa nak tolong orang miskin? Atau nanti satu masa nanti kita susah, siapa nak tolong kita? Kalau kita tak keluarkan zakat atau cukai yang wajib ke atas kita tadi kan. Jadi yang ni, kalau kita ada iman, kita ada yakin Allah ada, kita kena tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. InsyaAllah. Dan haji tadi, kena ada azam. Kalau siapa yang baru masuk Islam, nanti tanya pasangan Muslim kalau ada sebab kahwin lah, masuk Islam dan sebagainya, macam mana buka tabung haji. Kena ada azam. Kena ada azam. Dan siapa yang macam Tuan Jeffrey kita belum lagi haji, kalau rasanya Allah tak tanya lagi Tuan Jeffrey kita, dah haji ke belum? Orang veteran kita. Kan? Kalau belum lagi kan, kalau ada 12,000 dalam tabung haji, merayulah. Rayu dengan tabung haji untuk pergi haji dalam tahun tu. Dalam setahun, kalau waktu raya Korban, pergi haji. Dekat situlah satu peluang untuk kita tengok orang Islam seluruh dunia. Orang-orang Islam kat seluruh dunia, bukannya Islam ni untuk orang Melayu saja. Bukan Islam ni untuk orang Arab saja. Bukan. Tapi orang Islam ni untuk semua sebenarnya. Kita akan dapat tengok dekat sana orang Islam dari China. Sebenarnya orang Islam dekat China lebih banyak daripada orang Malaysia. Orang Malaysia seluruhnya 37 juta kan. Orang Islam kat China, kat Wuhan dan sebagainya kan, lebih banyak lagi daripada itu orang. Jadi sebenarnya satu konsepsi yang salah lah. Satu konsepsi yang salah kata ni kan, orang Islam ni bukan untuk orang Cina. Jadi ni satu konsepsi yang salah lah. Jadi insyaAllah bila mana kita pergi ke menunaikan haji,
kita dapat tengok sendiri dengan mata kepala kita sendiri, tengok bahawa ni orang Islam seluruh dunia, satu daripada 4 manusia adalah Cina. Itu kena tahu. Satu daripada 4 manusia juga adalah orang Islam. Ni kita kena tahu fakta-fakta macam ni, insyaAllah. Jadi setakat tu saja kongsian. Ada lagi soalan? Macam ada meeting ni. Okey. Tuan Jeffrey, kita kenapa tak ada basmalah? Okey. Kenapa tak ada basmalah? Sebab dia ada ayat perang. Kalau Brosyah tak salah, Brosyah pernah baca pasal At-Taubah ni tak ada basmalah. Dia sebab ayat tu ayat perang. Ayat yang tak sesuai dimulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Bila perang kan, perang ni membunuh kan. Jadi bila perang ni pasal membunuh orang yang menindas kita, orang yang isytiharkan perang kepada kita, sebab dia cuba merampas tu sebenarnya, dia arahkan kita untuk berperang. Jadi bila ayat perang tak sesuai lah dimulakan dengan kasih sayang, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab tu dalam 114 surah dalam Al-Quran, hanya surah At-Taubah saja tak dimulakan dengan Bismillah. Tapi dalam surah At-Taubah itu sendiri, ada perkataan Bismillah juga. Tapi tak dimulakan, cuma di pertengahan ayat. Jadi sebenarnya Bismillah pun masih ada 114 dalam Al-Quran itu sendiri. Boleh Tuan Jeffrey menjawab soalan Nanti kalau ada link, ada tentang artikel, nanti saya reply dalam grup kepada soalan Tuan Jeffrey untuk yang lain-lain sama-sama bacalah. InsyaAllah. Tapi Brosyah pernah baca pasal At-Taubah ni tadi, antara sebab kenapa tak ada basmalah. Jadi Al-Quran dia bukan saja-saja turun macam Brosyah cerita tadi, ada asbabun nuzul, ada sebab ada sebab diturunkan, nuzul diturunkan. Ada sebab dia diturunkan. Jadi ayat-ayat, tak semua ayat lah, tak semua ayat ada asbabun nuzul, tapi ada hadis-hadis yang menyebutkan ni ayat ni diturunkan sebab macam ni. Ayat ni disebutkan sebab ni. Contohnya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizra, surah Al-Insyirah dengan surah apa ni? Apa yang sebelum Al-Insyirah? Ada sebelum surah Aisyah, dua surah tu diturunkan berturut-turut lepas peristiwa ni tadi, Rasulullah bersedih. Bila Rasulullah bersedih kematian isteri yang tercinta, isteri pertama Khadijah, kematian bapa saudara Abu Talib, kematian bapa saudara bukan bapa saudara, datuk beliau Abdul Muttalib, yang Nabi Muhammad kita nak anak yatim dijangka oleh bapa saudara dengan datuk dengan bapa saudara. Lepas tu kahwin dengan isteri Khadijah yang pertama tadi kan. 3 kematian berlaku dalam masa 3 tahun. Jadi ada yang kata 1 tahun, ada yang kata 3 tahun riwayat yang katakan dia berkematian, turun. Lepas tu lama ayat Quran tak turun, lama ayat surah Allah. Nabi rasa sedih juga, tak ada ayat, Allah tak sampaikan wahyu Lepas tu tiba-tiba turun ni tadi, turun ayat Al-Insyirah yang tadi. Jadi ada sebab-sebab ayat diturunkan, ada sebab ayat-ayat diturunkan. Dan masa tu orang Arab masa tu pun start, betul ke Tuhan kamu telah tinggalkan kamu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kat sini kita tengok setiap ayat diturunkan ada sebab diturunkan, ada sebab asbabun nuzul. Jadi bila kita belajar asbabun nuzul, kita akan lebih menghayati surah tu. Sebab tu kadang-kadang kita rasa kan, bila surah ni, kenapa Allah tak bantu aku kan? Kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Jadi sebab tu kita kena berusaha. Kalau kita tak mohon bantuan, kita tak ada mohon bantuan dengan sesiapa, harapkan tanpa usaha, kita nak ubah nasib kita, pasti macam mana bantuan tu nak sampai. Yang ni yang message di sebalik tu lah, ni dia. Dan jangan dengar kata orang lain, orang lain mungkin kutuk dan sebagainya. Dan mungkin kadang-kadang peristiwa yang berlaku berturut-turut, musibah yang berlaku berturut-turut, Allah nak sampaikan satu hikmah bagi kita jadi hebat, bagi satu kekuatan, kesabaran, atau suruh kita untuk jadi lebih baik, insya-Allah. Jadi setakat itu saja perkongsian. Saya macam semalam juga terlajak 15 minit. Terlajak 15 minit. Jadi setakat itu saja perkongsian kita. Kalau Alia dan saudara-saudari semua ada soalan, insya-Allah boleh letak dalam chat, atau kalau nak penjelasan kepada ni kita akan share dalam kita akan bersoal jawab dalam grup. InsyaAllah slide yang Brosyah sharekan tadi, kita
kita akan share dalam grup juga untuk bacaan pasti. Jadi setakat tu saja. Dalam majlis ilmu kita akan akhiri dengan tasbih dan surah ni. Sebaik-baiknya ada hadis yang diriwayatkan mana-mana majlis ilmu kita mulakan dengan Al-Fatihah, mula dengan Al-Fatihah dan akhiri dengan tasbih surah doa. Jadi tasbih farah kena betul kan, bukan kifarah, kafarah. Kafarah maksudnya penebus dosa. Kifarah maksudnya denda. Kena denda. Jadi tasbih kafarah. Jadi ada tulisan ini cuba hafalkan juga insya-Allah. Jadi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah segala ilmu yang kita sampaikan yang kita simpan untuk diri sendiri sahaja, kita kena sampai kepada sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita, kenalan-kenalan kita, insya-Allah. Sampaikanlah walaupun ayat kata Nabi kita. Sebagai Muslim kita tak ada Nabi antara kita. Kalau bukan kita yang sampaikan, siapa lagi nak sampaikan? Okay, jadi kepada pasangan mualaf yang lahir Islam, jadi kita seorang mualaf yang belajar hari ni, sampaikan juga sebab kadang-kadang dia orang lupa, dia orang tak ingat kan. Jadi lalai dan mereka, kita manusia lalai dan mereka kena mengingati dalam surah Al-Asr ya. Ingatkan dengan kebenaran, ingatkan dengan kesabaran. Jadi setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.